dekat Teams tu. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama mulakan kelas kita tengah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita niatkan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, seluruh kekasih, iaitu para syuhada, aulia, ulama dan juga orang-orang soleh. Seterusnya kepada rohani kita sendiri, mak ayah, kaum keluarga, adik-beradik, guru-guru, orang yang sayang kepada kita dan orang yang kita sayang, berbuat baik kepada kita sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Seterusnya kepada seluruh umat manusia, khususnya muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, pertamanya saya ucapkan selamat datang untuk kuliah semester Mac hingga Oktober tahun 2022, dan saya maklum bahawa awak semua ni dah semester 5 kan? Betul tak? Semester berapa semua ni Ada yang semester 2, Doktor. Oh, ada yang semester 2. Okey, saya ingatkan semua semester 5 sebab grup kita 5A. Ala kulihan, tak apa, saya nak mengalu-alukan kedatangan semua. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Mahfuzah Muhammad Zawidi, berasal dari Kajang dan menetap di Johor. Dan kemudiannya sayalah yang akan mengendalikan kursus ini, dan untuk mencapai hasrat yang ditetapkan untuk kursus ni, saya mengharapkan kerjasama semualah. Jadi saya dah tulis tahu dekat agenda bahagian chat kita tu apa agenda yang kita nak habis dalam tempoh 2 jam ini, kalau perasan. Nampak tak? Nampak ke? Saya rasa siapa yang jadi guest dia tak masuk dulu, yang saya tak approve dia mungkin tak nampak. Siapa yang saya dah sempat approve tu dia boleh try chatting jap, macam Evina dia dah boleh chat kat situ dah. Kalau macam Farhan, Saidatul boleh chat tak kat situ? Oh, ada yang saya belum accept Kejap Setakat ni saya tengok semua saya dah accept, tak ada siapa kat lobby. Tak apa, yang dekat Teams tu nanti tak ada masalah. Nanti lepas ni pun tak apa, yang penting kita masuk kelas kita untuk saya habiskan agenda kita tadi itulah. Okey, jadi yang pertamanya saya nak pergi kepada tajuk yang pertama ataupun agenda kita yang utama, tentang apa hasrat sebenar kursus falsafah isu semasa ni. Okey. Jadi saya minta izin untuk paparkan saya punya slide ini. Okey. Okey, kursus falsafah dan isu semasa ni dia berkembar. Dia berkembar dengan nanti kalian akan ambil 554, iaitu penghayatan etika dan peradaban. Kursus ni berkembar sebab dia berkesinambungan. Jadi kalau kita ikutkan macam mana tertubuhnya kursus ini, dia menggantikan kursus hubungan etnik dan juga TITAS. Bermula pada zaman Menteri Pendidikan kita dululah, iaitu Dr. Mazli Malik. Jadi walaupun dah bertukar, kursus ni masih lagi kita teruskan. Yang mana hasrat je kalau kita tengok, dia nak memberi kita satu atur cara bagaimana kita nak berfikir. Sebab banyak sangat ideologi yang masuk dalam kehidupan kita. Kita duduk sorang-sorang dekat dalam bilik, buka internet, banyak sangat yang kita tengok tu sebenarnya mengandungi ideologi tau. Jadi macam mana kita nak membentuk satu sistem pemikiran pada diri kita supaya kita boleh ada sistem menapis apa ideologi yang kita rasa sesuai dengan diri kita sebagai seorang warga negara Malaysia, seorang yang beragama, seorang Muslim, dan apa pula ideologi ataupun kita kata aliran pemikiran yang tak sesuai yang mesti kita tinggalkan. Jadi kursus falsafah ini nak mudah katanya untuk membina penapis itulah dalam sistem diri kita, dalam sistem pemikiran diri kita. Apa yang aku boleh terima, apa yang aku kena tolak. Ini bukan nilai aku, ini bukan cara berfikir orang yang berilmu, macam tu.
Dan banyak dalam kursus kita ni dia membina kerangka pemikiran. Nantinya bila SEM depan kalian semua ambil kursus penghayatan etika dan peradaban tu, dia akan banyak bersifat praktikal, banyak keluar melihat isu-isu masyarakat. Jadi sebab tu tadi ada yang kawan kita kata baru part 2 pun memang dah didedahkan. Kalau maksudnya di peringkat, kalau ikut perancangan KPT dia merupakan subjek tahun 1 sebenarnya, sama ada semester 1, semester 2. Ala kulli hal tak kisahlah kan, kita ni belajar sepanjang hayat, apa sahaja ilmu yang baru, ilmu yang penting untuk kita jadikan diri kita lebih baik, kita belajar kan. Okey, jadi antara roh dia, tu yang tadi saya nyatakan, dia membentuk pemikiran kita supaya kita boleh berfikir secara teratur, secara konstruktif dan secara kritikal. Tidaklah apa sahaja yang datang, yang dihidangkan dalam TV, yang dihidangkan dalam Netflix, yang dihidangkan dalam media sosial kita tu, semuanya kita terima dan telan bulat-bulat. Okey. Yang keduanya, kita nak melihat bagaimana cara kita berfikir itu, kita menghayati dan juga menghargai kearifan tempatan kita. Sebab itu kursus ini walaupun kita belajar tentang falsafah, lastnya nanti kita nak tengok juga acuan Malaysia. Selaku kita ni warga negara, selaku kita ni orang yang duduk dekat negara Malaysia ni lah. Dan seterusnya foundation kepada kursus ini, kita nak pergi kepada falsafah negara kita. Setiap orang ada falsafah kan? Setiap subjek pun ada falsafah. Ada falsafah ekonomi, ada falsafah politik, falsafah diri kita sendiri pun kita ada falsafah. Dan negara kita pun ada falsafahnya. Agak-agaknya apa falsafah kita? Boleh tak saya nak tanya seorang? Ataupun ada yang volunteer lah, apa agaknya falsafah negara kita Malaysia ni? Dah lebih 60 tahun merdeka kan? Non Fazliza ada? Kali ni kalau buka slide saya dah tak nampak orang. Nora Syikin lah. Boleh Syikin? Apa agaknya falsafah negara kita ni? Ya, saya madam. Apa agaknya falsafah negara kita lah? Macam putus-putus kan? Okey ke tak tu Syikin? Dia ada tu perkataan dekat slide saya ni, ada perkataan dia. Apa dia falsafah negara kita? Siapa-siapa yang tahu silakan. Perpaduan di negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Okey. Rakyat berbilang kaum ialah ciri negara kita. Negara kita ni masyarakatnya majmuk. Perpaduan tu itu ialah yang kita nak capai. Tapi falsafah kita, falsafah negara kita apa? Saya tolonglah ya, saya bantu. Betul lah apa yang Syikin cakap tu. Apa dia? Falsafah pendidikan kebangsaan. Sikit lagi. Itu di peringkat individu, falsafah pendidikan kebangsaan kita nak pegang. Tapi di peringkat negara, apa agaknya? Satu lagi, ada perkataan yang penting juga dekat slide ni. Rukun negara, Doktor. Falsafah ya betul, rukun negara. Jadi rukun negara itulah ideologi negara kita. Rukun negara itulah sebenarnya falsafah negara kita. Maksudnya apa yang melatari negara kita, itulah dia rukun negara. Dan siapa-siapa pun warga negara, dia harus ada falsafah negara itu dalam diri dia supaya dia dapat berperanan, dapat bertindak sebagai ahli warga negara yang berkesan. Yang tu kita akan pergi lebih lanjut lagi lah lepas ni ya. Okey, jadi yang tadi saya nyatakan di awal tadi bahawa kursus ini dia berkembar dengan kursus etika dan peradaban. Yang sekarang kalian ambil ini ialah 552. Nanti 554 ialah dimensi praktikal. Jadi sepanjang kursus kita ni dia punya pagar kat mana Dia punya pagar ialah dekat sini. Kita nak settle dulu bab-bab teoretikal ni supaya kita boleh membina sistem pemikiran kita sendiri. Dan apabila kita dah membina satu pemikiran kita sendiri, dah wujudkan saringan, dah wujudkan penapis, apa yang kita nak terima, apa yang kita nak tolak, akan datanglah dimensi praktikal untuk kita berperanan dalam masyarakat. Yang ini akan ada dimensinya pada semester depan lah. Jadi akhirnya nanti kita nak capai apa? Kita nak capai yang macam saudari Syikin cakap tadi, kita nak capai kesejahteraan, kita tak nak menjadikan kemajmukan kita tu satu alasan untuk kita berpecah belah. Kita tak nak menjadikan kerencaman kepelbagaian rakyat Malaysia ni sebagai saling
bermusuhan. Yang kita nak capai tu ialah sejahtera. Nak semua orang tu dia boleh sejahtera pada diri dia dan dia boleh mensejahterakan masyarakat sekitar dia. Okay, jadi itulah yang kita akan telusuri dalam kursus kita ni, supaya bukan sekadar macam kita settlekan 2 jam kredit, dapat A, dapat CGPA. Bukan itu sahajalah. Yang paling penting ialah apa hasratnya sehingga digubal kursus ini, ya. Okey, jadi ini yang saya nyatakan tadi, falsafah isu semasa ada 8 bab. Inilah yang kita akan belajar sepanjang semester ni. Hari ini saya akan settlekan bab 1 dan bab 2. Yang warna kuning ni tak apalah, kita tinggalkan dulu, itu cerita SEM depan ataupun SEM yang akan datang. Okey, jadi itu belakang, saya tak pergi, sikit latar belakang, saya tengok sini. Jadi 3 perkara penting yang akan kita bincangkan dalam sepanjang semester kita ni, termasuklah 5 kali pertemuan kita secara selari macam ni, ialah 3 perkara ni. Pada peringkat awal kita membina asas dan kerangka falsafah yang kita nak pegang. Itu yang tadi ada yang sebut falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara. Memanglah kita ni majmuk kan, ada Islam, ada Kristian, ada Buddha, ada lagi, maksudnya ada banyak agama, ada banyak budaya. Orang India pun bukan ada satu jenis India saja, ada banyak lagi suku kaum tu. Macam tu juga Melayu. Melayu Jawa lain dengan Minang, lain dengan Melayu Kelantan, Melayu Patani dan sebagainya. Jadi macam mana kerencaman budaya ini hendak kita ikat dia. Jadi kita nak ikat dengan apa? Itulah kita nak belajar daripada peringkat awal ni, bab 1, bab 2, kita nak memperteguhkan ikatan semua warga negara Malaysia tu harus berpasak kepada rukun negara. Dan disebabkan kita punya pendidikan kita ni, khususnya pendidikan rendah, wajib bagi semua warga negara. Mak ayah kalau dia tak sekolahkan anak dengan sengaja, daripada darjah 1 sampai darjah 6, dia boleh dikenakan denda sampai RM5,000. Kan? Jadi maksudnya semua orang harus diberikan pendidikan. Pendidikan tu wajib diberikan. No one left behind kan maksudnya kan. No one left out daripada agenda pendidikan negara. Dan disebabkan itulah falsafah pendidikan itu akan mengikat setiap orang dalam negara kita. Dan seterusnya pada bab yang ketiga sampai bab yang kelima, keenam macam tu, kita akan tengok domain-domain utama dalam ilmu falsafah. Kat sini kita akan bertanyakan pada diri kita, apa sebab kita wujud, apa maknanya kewujudan, apa lagi yang wujud dekat alam kita ni. Lepas tu bagaimana kita nak memastikan apa yang kita percaya ni benar, dan kita nak bertanya juga pada diri kita, kenapa aku percaya apa yang aku percaya. Jadi semua perkara ni kita nak bincangkan bukan untuk orang lain, semuanya untuk diri kita, untuk mengatur cara fikir diri kita sendiri. Dan seterusnya, selepas kita dah atur cara fikir kita ni, kita nak buka lah diri kita kepada isu semasa yang pada ketika itu kita akan tengok satu persatu aliran-aliran yang datang daripada barat lah khususnya, sebab tamadun dunia sekarang ni dikuasai oleh banyak ideologi barat kan, relativism, pasca modernism. Kita nak tengok dan nak menyaring semua idea-idea ini, nak menganalisis. Itu yang tadi saya katakan, apa ideologi yang kita nak pegang menjadi sistem diri kita dan masyarakat kita, apa ideologi yang kita nak buang. Contohnya aliran yang merasionalisasikan LGBT. Setengah orang kata benda tu ialah hak asasi. Kenapa kita tak setuju? Kenapa kita harus macam menerangkan bahawa LGBT ni bukan sebenarnya ciri-ciri manusia yang berpegang kepada fitrah. Semua tu ialah rentetan apabila kita memahami cara bagaimana kita nak berfikir dengan betul. Jadi itulah serba sedikit pengenalan kursus ini, supaya awak fahamlah kepentingan belajar kursus ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ambil manfaatnya untuk diri sendiri. Dan saya selaku yang mengendalikan kursus ini, saya pun nak banyak belajar. Bila saya tengok dekat YouFuture tu kan, latar belakang 2-3 orang yang dah memperkenalkan diri, saya tengok wah Masya Allah, banyak pengalaman lah. Jadi dalam ruangan kita bersemuka sepanjang 14 minggu ni lebih kurang, satu semester, saya pun nak banyak belajar. Jadi saya nak semua orang ada pemikiran terbuka, sikap yang ingin berkongsi, sikap menghargai sesama kita, supaya sesama kita ni saling mendapat manfaat dan kebaikan sesama kita lah, sebab latar belakang berbeza kan. Walaupun sekarang ini anda di peringkat degree, tapi banyak ilmu lain dalam medan kerja, dalam medan profesional anda yang saya pun nak belajar, saya pun nak tahu. Jadi sudi-sudikan berkongsi ya, dan untuk kita berbincang sama-sama. Okey, jelas kat situ Okey, ini saya tinggalkan, saya tutup dulu yang ni.
Jadi, sekejap. Okey, setakat ni ada berapa soalan? Okey semua? Okey Okey, sekarang okey, kalau okey saya terus nak, sebelum kita masuk konten, saya nak kongsi tentang kandungan kita punya kursus ni. Dah tengok belum Saya dah letak kat YouFuture. Tapi kalau belum tengok tak apa, saya nak tunjukkan kat sini. Saya share screen je dah senang kan? Okey, saya share screen. Okey, semua orang nampak screen saya kan? Ni kita punya Telegram. Okey, ni kita punya YouFuture. Okey, sekali harung dah tengok YouFuture kita ni, perasan tak saya baru letak satu post saja. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan kepada semua yang ini, kita punya lesson plan. Sebelum lesson plan ni benda lain dululah nak tunjuk yang ni. Okey. Okey, kecil kan tulisan dia, nampak ke? Yang ini ni saya dah masukkan dekat dalam YouFuture untuk kalian tengok. Apabila kita dapat surat beranak kursus yang kita kena lalui ataupun yang mesti kita ambil, nombor satu sekali selain daripada kita tengok kod supaya kita tak tersalah daftar subjek, ialah apa dia agaknya? Di sini. Apa sebenarnya yang kita diharapkan capai? Itu yang pertama ialah mengaplikasikan ilmu falsafah pendidikan negara dan juga rukun negara terhadap isu semasa, itu satu. Yang ini banyak konten ni akan ditanya pada ujian akhir nanti. Kita ada 40% ujian akhir. Okey, kemudian menerangkan isu semasa berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Yang ini ada dalam konten yang kita akan bincangkan. Dan seterusnya menghuraikan isu semasa melalui perbandingan falsafah. Okey, ini 3 perkara yang akan menjadi fokus kita. Okey, ada 8 bab semuanya, bab 1, bab 2. Yang ini yang saya akan cover hari ini. Seterusnya pada minggu yang akan datang ataupun pada pertemuan yang seterusnya, kita akan belajar tentang logik, bagaimana logik ini membentuk seni berfikir. Seterusnya kita nak belajar tentang konsep insan. Konsep insan ni agak lama lah, agak banyak kat sini. Kemudian ada epistemologi, apa itu ilmu. Apa kita nak tahu itu ialah ilmu ke maklumat, macam mana kita nak tahu maklumat kepada kita tu kita nak anggap benar ataupun tak benar, dan seterusnya ni lah sampai kepada bab yang ke-8. Okey, jadi ini keseluruhan dia dan kita punya pembahagian markah begini 100% itu dibahagikan kepada 40% ujian akhir yang saya nyatakan tadi, assignment 30%, presentation 30%. Okey, jadi yang lain-lain tu awak tengok dulu. Yang saya nak tunjukkan yang ini. Ini kita punya lesson plan. Okey, jadi untuk hari ini sepenuhnya lecture. Maksudnya saya lah yang akan present kepada anda, saya lah yang akan mengendalikan perbincangan. Pada sesi yang kedua nanti, saya nak minta, saya terus nak bagi presentation itu berdasarkan tajuk-tajuk slide, tajuk-tajuk bab. Slide, macam mana kita nak cari isi bagi setiap tajuk tu, tajuk 3, tajuk 4, akan dipresent oleh kumpulan 1 dan kumpulan 2. Makna katanya kumpulan 1 akan ambil tajuk 3, kumpulan 2 akan ambil tajuk 4. Begitulah seterusnya. Kita ikut susunan kita punya syllabus dekat dalam course information tu lah. Jadi kat mana nak dapat bahan? Yang pertamanya ialah e-book yang saya telah berikan link dia tu. Saya tak naklah mewajibkan tapi saya sangat menggalakkan semua orang adalah buku tu ya. Sebab kita buku teks bercetak kita belum ada lagi, kita nak minta pelajar memang beli e-book tu dan semua slide-slide yang saya ada, semua saya akan masukkan dekat dalam kita punya bahan pengajaran. Malah sebenarnya slide yang saya gunakan pun digunakan oleh pensyarah-pensyarah lain. Jadi kalau awak tengok dekat course content tu, apa sahaja slide kat situ boleh dimanfaatkan, ikut tajuk-tajuk yang sekata. Sebab subjek ni dia bukan kita je yang belajar, dia seluruh sistem UiTM belajar subjek ni, kursus ni. Dan universiti lain pun belajar, dia merupakan subjek wajib universiti, mata pelajaran umum. Dan fokus dia adalah untuk apa? Membina pemikiran tadi kan. Okey, jadi ini kita punya perancangan lah. Jadi sementara nak sampai lebih kurang sebulan lagi tu yang tadi saya minta semua orang ready dengan kumpulan. Nanti saya akan siapkan Google link untuk macam semua orang masukkan dia punya nama ketua dan juga ahli-ahli dia. Jadi pada seminar kedua saya minta kumpulan yang pertama dan kedua membentangkan. Okey. Dan begitulah seterusnya sehinggalah pada seminar yang kelima ni kita akan buat perkongsian kertas kerja. Ada presentation kan? Presentation tu ialah kita present tajuk syllabus kita. Yang keduanya ialah kertas kerja. Kertas kerja tu yang ini.
setiap kumpulan pilihlah mana-mana ideologi ni. Saya minta persepakatan jangan ada yang sama. Ada banyak pilihan kat sini, kita ada 6 kumpulan aja, memang akan ada ism-ism yang takkan diambil orang. Jadi pilihlah, dan selepas anda pilih, cuba cari apa faktor timbulnya ideologi ataupun aliran pemikiran empiricism contohnya. Apa kesan ideologi ini kepada individu, kepada masyarakat dalam negara, apa cabarannya, dan kemudian apa implikasinya kalau ism-ism ini tidak didepani dengan baik, dan apa solusi yang ingin kita cadangkan, apa bentuk-bentuknya. Kalau kita kata liberalism dah mula masuk, apa bentuk-bentuknya yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini dalam bentuk penulisan kertas kerja. Pada seminar kita yang kelima nanti kita akan ada sedikit perkongsian. Sekali harum kita akan buat revision ke 88 bab secara pantas. Dan kemudiannya kita akan ada exam pada minggu exam lah. Okey, pada setakat ni jelas dan kelas kita ni. Jelas Saya tak nampak buku orang dah ni. Jelas. Jelas okey. Okey. Terima kasih. Ada yang dekat ruangan chat ke? Tengok sekejap. Okey, jelas Okey, baik. Satu lagi yang saya nak tunjukkan kepada semua ialah yang ini. Yang ni pun saya akan beri ni dekat dalam YouFuture, saya tak masukkan lagi. Jadi apa yang kita akan cover ialah mengikut siri. Sekejap saya tunjuk ke awak. Saya dah warnakan ikut warna. Maksudnya pada pertemuan pertama dua bab ini. Kemudiannya umpamanya pertemuan kita yang pertama ni seolah-olah cover 5 minggu tau. 5 minggu kuliah bersemuka. Macam tu. Sebab kita kan jarang-jarang jumpa. Jadi pada YouFuture tadi tu yang ada 14 minggu tadi tu kan. Nak tunjuk balik. Yang ini ni saya akan isikan tau. Jadi awak ambil lah masa. Mungkin sahaja saya mulakan 4 April kat sini, tapi saya akan isikan discussion itu mengikut petak-petak ni. Clear? Mengikut petak-petak ni. Maksudnya 14 minggu tu mengikut petak-petak ni. Jadi mohon respon lah dekat I discuss tu nanti. Tak apa, itu di luar kita punya waktu kuliah. Jadi itu perjalanannya. Saya dah sentuh tentang 5 siri apa kita nak buat. Pembentukan kumpulan, pilih tajuk. Kemudiannya tak ada apa-apa dah kan? Kalau tak ada apa-apa kat sini, ada apa-apa tak nak tanya pasal perjalanan kursus kita ni? Kalau tak ada, saya nak mula masuk konten dah. Ada? Tak ada? Ada. Rasanya tak ada lah kot senyap aja ni. Okey, tak ada Semua orang okey? Semua orang macam Okey. Okey. Semua orang kalau jangan takutlah, jangan segan dengan saya. Maksudnya kalau nak tanya-tanya je. Okey, medium komunikasi kita dekat chatting, dekat Teams kita ni hanya untuk kita buat recording kelas bersemuka saja. Yang lain komunikasinya ialah dekat Telegram dan secara formalnya dekat YouFuture. Itu satu. Yang keduanya, saya tambah-tambah pula awak sekarang ni, awak semua ialah student dewasa kan. Mungkin ada yang lebih tua pun daripada saya. Poin saya macam ni, dalam hubungan kita ni, saya sebagai pengajar dan juga kalian sebagai pelajar, dua-dua kita ni terikat dengan adab lah. Saya sedaya upaya cuba melunaskan hak anda dan melunaskan adab saya selaku guru kepada anda, dan saya pun mengharapkan perkara yang sama. Saya pun nak meminta hak saya sebagai guru, dan juga saya pun nak mohon adab kalian sebagai pelajar. Ala kulli hal, kita ni manusia, memang akan ada kelemahan kita, kekurangan kita di mana-mana kan. Jadi saya menerima kalian sebagai manusia. Dan kalian juga saya mohon terimalah saya sebagai manusia. Jangan anggap saya malaikat baik betul, tak ada. Saya pun ada kekurangan di mana-mana. Dan saya nak mohon satu saja. Dalam kelas kita ni semua pun bagi saya okey. Satu je saya minta, terus terang. Terus terang dan jujur. Tak ada helah, tak ada nak tipu-tipu, tak ada. Saya pun akan jujur. Kalau saya kata saya ada masalah lah, anak saya sakit, saya ada masalah lah, saya urgent. Saya pun akan terus terang dengan kalian. Jadi untuk berhelah-helah, untuk tak terus terang, bagi saya itu bukan satu sikap orang dewasa kan. Jadi kita sentiasa boleh berbincang, tak faham boleh tanya. Jangan cakap belakang apa-apa. Saya terus direct dengan saya pun boleh. Saya punya Telegram ni available 24 jam. Okey, jadi saya harap kita dapat bekerjasama dengan baik sepanjang semester ni. Macam yang saya nyatakan tadi, saya pun nak belajar daripada kalian semua.
Okey, baik. Jom kita mula untuk bab yang pertama. Okey, bab yang pertama ni saya nak mulakan dengan memaparkan anda gambar ni. Okey, apa yang anda nampak? Siapa nak cuba? Jangan tulis kat chat lah sebab saya tak nampak nak baca chat. Kena macam buka sikit unmute dan juga cakap. Apa agaknya? Saya nak panggil Marisa lah. Marisa ada. Dia panggil-panggil ni dia makan masa. Kalau anda terus cakap tu lagi cepat lah kan. Alamak, sekejap. Mana tadi dah? Ni. Okey. Cuba teka sekejap. Apa gambar yang anda nampak tu? Ya bagus. Saya dengar suara ni jauh-jauh tapi saya dengar jugalah ya. Tentang suasana orang bina rumah. Jadi saya nak mulakan dengan satu cerita lah. Ada 3 orang. Ada 3 orang dia sedang sama-sama buat rumah. Orang yang pertama ni A, B dan C lah 3 orang. Jadi waktu mereka buat rumah, membina rumah ni datanglah seorang tua. Dia datang, dia bertanya dulu kepada A. Dia tanya apa yang kamu buat ni? Dia tanya A lah. Agaknya apa yang A buat ni? Awak ada kan? Risau pula tak ada tu yang macam kena intai-intai pula tu. A ni cakap, saya ni bina rumah. Lepas tu, awak bina rumah? Ya, saya bina rumah. Itu je yang A cakap. Okey, orang tua tadi tu pun tinggalkan A, tanya pula kepada orang B. Orang B kat sini apa yang kamu buat? Dia kata. Saya sedang kerja. Saya nak dapat gaji daripada kerja saya ni. Okey. Lepas tu orang tua tu pun tak cakap apa-apa. Okey, kamu sedang bekerja untuk dapat gaji mungkin dan untuk menyara keluarga kamu. Macam itulah kefahaman orang tua tu. Kemudian orang tua tadi nampak orang yang ketiga, dia tanya pula orang yang ketiga, dia tanya orang C ni. Apa yang kamu buat? Dia kata, waktu orang C ni ada jawab macam ni. Saya sedang membina satu tempat perlindungan daripada cuaca yang buruk untuk sebuah keluarga yang penyayang. Macam tu. Jadi orang tua tu pun tak cakap apa-apa tapi hanya tersenyum saja. Dan orang tua tu mengesahkan apa yang dia dapat sebelum ini iaitu apa? Apa agaknya kesimpulan daripada 3 orang tadi tu? Buat perkara yang sama iaitu dalam membina rumah kita kata, tetapi kenapa 3 orang ni mempunyai jawapan yang berbeza? Siapa dapat kongsikan pandangan dia? Yang ini memang bina rumah, dia nampak yang zahir sahaja iaitu mungkin saja dipakukan papan ataupun disusun batu. Yang B dia nampak tentang manfaat yang dia dapat iaitu apa? Dia buat kerja untuk dia dapat gaji. Yang C ni dia nampak pada yang lebih luas lagi. Dia bukan sekadar nampak batu yang dia kena susun, bukan sekadar nampak gaji ataupun upah yang dia akan dapat, tapi dia nampak satu kehidupan di sebalik kerja dia buat rumah tu. Jadi apa yang membezakan tiga-tiga ini? Tiga-tiga ini yang membezakan pandangan mereka ialah setakat mana mereka memahami kehidupan, bagaimana mereka melihat kehidupan. Dan tentunya cara pandang kita kepada kehidupan itu bergantung kepada ilmu, kefahaman yang kita ada. Jadi itu yang saya nak mulakan tentang pengenalan ilmu falsafah ni. Dia membawa kita untuk memahami, untuk mengetahui apakah yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Boleh Okey, jadi itu sebagai mukadimahnya. Saya nak pergi kepada kat sini kita akan pergi lajulah sebab masa tinggal lebih kurang dalam sejam setengah tapi kita nak cover lagi kita nak cover 2 topik kan. Tapi laju tak laju pun kalau tak faham tolong stopkan saya. Setakat ni anda masih bersama saya ke? Masih doktor, masih. Okey, baik. Terima kasih untuk bersuara. Bagus. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kita nak pergi tentang apa itu maksudnya ilmu falsafah. Ilmu falsafah adalah satu ilmu, bukan maksudnya kita nak jadi macam Aristotle, bukan maksudnya kita nak jadi macam Socrates kan, pergi dekat pasar-pasar tanya orang, tanya soalan, bukan. Kita bukan, sebab lazimnya bila cakap pasal falsafah saja orang ada konotasi yang negatif. Yelah kau ni berfalsafah dia pandai. Yelah kau ni falsafah aku tak faham lah. Macam tu kan kita cakap ke orang kan. Padahal sebenarnya semua orang ada falsafah masing-masing. Sebab memang manusia ni ada fitrah untuk tahu. Rasa ingin tahu tu memang Allah bagi, memang Tuhan bagi pada kita, tambah-tambah pula kita ni manusia yang diberi akal. Jadi
dalam selok-belok kita nak mencari kebenaran, nak mengetahui, itulah terciptanya disiplin ilmu falsafah ni. Jadi ilmu falsafah ni mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, ciri dia mesti melibatkan pemikiran. Kalau duduk saja kan, kita merenung kan, kita merenung kat tingkap kan. Buat apa tu? Tak ada apa-apa. Duduk saja. Tak jadi apa-apa. Itu bukan falsafah. Tapi kalau kita merenung, nampak macam tak buat apa-apa kan, tapi akal kita berjalan, hati kita berjalan. Itulah dia ada ciri-ciri ilmu falsafah. Maksudnya sedang membina satu konsep falsafah dalam diri kita. Jadi yang pertama mesti ada usaha berfikir. Yang kedua, apa tujuannya berfikir tu? Tujuan dia mesti kebenaran. Jadi maksudnya falsafah ni ialah rangkuman tentang apa tahu? Ilmu, berfikir untuk apa? Untuk mendapat kebenaran. Jadi semua orang wajib, kalau macam tu yang kita faham, semua orang wajib berfalsafah. Sebab kalau kita tak berfalsafah, maksudnya kita tak berfikir, kita tak cuba nak dapat kebenaran dan kita tak menghargai pula nikmat akal yang Allah bagi pada manusia. Jadi sebab itu saya nak semua orang ambil kursus falsafah kita ni untuk pengamalan diri sendiri. Sekurang-kurangnya kita melatih dan juga menggesa pemikiran kita ni untuk berjalan, yang akhirnya ialah untuk mendapat kebenaran. Okey, jadi falsafah ini merupakan perkataan yang dia datang daripada Philos dan Sophia kan, yang maksudnya ialah cinta kepada kebenaran. Dan kenapa manusia ni cinta kepada kebenaran agaknya? Kenapa agaknya manusia ni secara fitrahnya sebenarnya dia nak kepada kebenaran? Sebab manusia ni dia ada roh. Dan roh tu yang menghidupkan jasad kita ni. Dan roh kita ni bukan sahaja ada kapasiti menggerakkan jasad kita kan. Kita boleh gerakkan mata, boleh gerakkan tangan, boleh gerakkan mulut. Tetapi roh juga menjadi alat untuk mendapat ilmu. Alat untuk kita mengetahui kebenaran. Dalam erti kata yang lain, untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada kebaikan, itu menjadi fitrah manusia. Jadi sebab itulah wujudnya falsafah ini, dan dia ilmu falsafah ni wujud dalam agama Islam, tapi sebenarnya dia wujud juga dalam semua peradaban, semua tamadun. Sebab apa? Fitrah manusia. Dia satu kefitrahan, satu ciri universal yang ada pada semua manusia untuk mencapai kebaikan, kebenaran dan juga kebijaksanaan. Okey, seterusnya saya tak akan baca satu-satu lah. Point saya nak rumuskan bahawa falsafah itu ialah yang menggesa, yang menggerakkan kita untuk berfikir, untuk mencapai kebenaran. Kenapa kita nak capai kebenaran? Sebab itu menjadi satu kefitrahan bagi manusia. Okey, dan ilmu falsafah ini ada skop-skop dia. Kita nak berfikir kan? Okey, tadi dah kata kita menggunakan pemikiran untuk mencapai kebenaran. Jadi orang akan cakap, nak berfikir apa? Apa yang terkandung dalam pemikiran tu? Umpamanya kalau kita kata nak makan kan, buka puasa nanti kita kata nak makan. Saya sedang dalam proses nak makan. Orang akan tanya, apa benda yang kau nak makan tu? Benda apa? Apa kandungannya yang dianggap sebagai makanan tu? Jadi macam ni juga, apa bendanya yang kita hendak fikirkan? Perkara itulah yang akan menjadi skop dalam ilmu falsafah. Yang pertama, memang manusia ni, kalau sebelum kita masuk kepada kotak-kotak yang ada dalam slide ni, manusia ni memang dia ada fitrah untuk bertanyakan 3 perkara. Dia lahir-lahir saja kat dunia ni, setelah akal dia celik, dia boleh berfikir, dia memang akan tertanya tentang kewujudan dia. Dari mana aku datang? Kemudian kita nampak ada saudara-saudara kita ataupun ada manusia lain yang meninggal dunia. Lepas meninggal dunia, mana roh orang yang meninggal dia pergi? Maksudnya dari mana aku datang, mungkin dilahirkan daripada mak ayah. Lepas tu bila aku mati, maksudnya apa? Umur aku dah habis. Tapi kalau macam tu sahaja kehidupan, apa maksudnya aku datang kat sini? Jadi timbul soalan yang ketiga, apa tujuan aku datang dekat dunia ni? Jadi dalam mencari 3 soalan ini yang menjadi kita kata satu benda yang normal, satu benda yang fitrah untuk akal manusia berfikir, timbullah skop untuk kita memahami alam. Kita lihat pokok, kita lihat padi, kita lihat gunung. Apa relationnya ciptaan-ciptaan itu dengan kita? Dan setelah itu kita pun berfikir, aku wujud, alam pun wujud, mesti ada yang mewujudkan. Maka akan ada pemikiran tentang aspek ketuhanan, bagaimana manusia itu hubungannya dengan Tuhan. Kemudian kita dalam lagi, kita ada masyarakat kita, tadi ada diri kita, kemudian ada Tuhan, lepas tu ada masyarakat kita. Bagaimana nak mengatur masyarakat kita ni, ada hierarki-hierarkinya, macam mana dengan raja, dengan pemimpin, dengan mak ayah.
ketua dalam masyarakat. Jadi banyak dia punya perkara-perkara yang akan menjadi skop falsafah. Setelah kita hidup bermasyarakat tu akan ada kita nampak perbuatan yang baik dan buruk. Kita nampak orang tu merokok dekat depan anak dan isteri contohnya kan. Lepas tu selamba je asap rokok tu anak-anak dia kena anak-anak dia hidu. Kita pun fikir okey ke macam tu maksudnya akan ada pertimbangan baik dan buruk. Lepas tu kita tengok orang lain pula, dia cenderung kepada LGBT. Dia frust bercinta, dia nak berkawan dengan dia lelaki, nak kawan juga dengan lelaki dan nak bercinta dengan lelaki. Lepas tu kita pun melihat keadaan-keadaan itu, kita melihat elok ke tak elok, baik ke buruk. Jadi ada persoalan-persoalan tentang semua perkara-perkara ni. Ni yang saya rumuskan tadi kan, yang saya ceritakan tadi tu bercakap tentang kotak-kotak ni lah. Tentang kat mana nyawa kita, selepas mati pergi mana, sebelum kita dihidupkan ni roh ni dari mana. Dan semua ini menjadi perkara-perkara yang difikirkan oleh manusia. Sebab apa? Manusia nak cari kebenaran. Bila ada soalan, dia berfikir. Kenapa dia berfikir? Sebab dia nakkan jawapan. Dan jawapannya itu dia nakkan satu benda yang benar. Bukan agak-agakkan, bukan rasa-rasa. Rasa-rasanya roh pun mati je lah juga. Jasad mati, roh mati. Rasa-rasanya lah. Tak ada istilah gamble-gamble macam tu. Kita betul-betul nak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku pada diri kita, alam yang kita duduk ni dan juga masyarakat sekitar kita. Jadi itulah yang akan menjadi perbahasan dalam ilmu falsafah. Jadi tak boleh kalau kita nak kata ilmu falsafah ni tak penting sebab dia sangat relate dengan diri kita. Kalau dekat universiti luar, ilmu falsafah ni memang ilmu yang wajib dipelajari oleh semua mahasiswa dia. Okey. Jadi kita nak mulakan dengan falsafah pendidikan. Kenapa kita nak mulakan dengan falsafah pendidikan? Sebab atas premis bahawa semua orang harus mendapat pendidikan. Sama ada secara sekolah formal ataupun tak formal, seorang manusia itu harus dididik menjadi insan yang berguna, kita kata kan. Jadi macam dalam proses nak membentuk insan yang berguna tu, apa yang kita nak, kalau kita ada anak, apa yang kita harapkan anak kita tu capai? Kalau kita nak anak kita tu terdidik, kita nak bentuk dia tu, kita nak pendidikan dia tu memberikan dia apa manfaat? Nak jadikan dia orang yang bagaimana? Jadi itu yang ada dia falsafah pendidikan. Tak nak pula dia stop. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita masuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ni, kalau kita waktu sekolah dulu, kalau macam saya lah mengenangkan waktu saya sekolah, kat mana agaknya ada falsafah pendidikan kebangsaan ni? Sekejap Okey. Ada ke tak lagi orang ni? Ke saya cakap sorang-sorang? Kat mana agaknya kita nampak falsafah pendidikan ni? Kalau dekat sekolah dulu, lazimnya dia akan dijadikan sebagai mural tau. Dekat dinding-dinding sekolah tu akan tulislah falsafah pendidikan tu. Lepas falsafah pendidikan kebangsaan, sebelah dia mesti rukun negara. Jadi dalam falsafah pendidikan kebangsaan ni, dia memberikan kita satu hasrat apa yang kita nak warga negara Malaysia tu jadi. Dalam proses pendidikan, sama ada formal ke, tak formal ke, kalau dia setakat darjah 6 saja, kalau dia setakat tingkatan 5 saja, ataupun sampai dia sepanjang hayat lah kita nak dia jadi apa. Jadi kat situlah kalau kita baca satu-satu sebab dia ada tema-tema penting, dia ada konsep-konsep penting. Boleh tak seorang tolong baca? Nak dengar sikit suara orang selain daripada suara saya ni? Siapa boleh tolong baca jap yang ni? Kita ambil ni sama je ni, yang ni dengan yang ni sama je konten dia. Minta jap seorang tolong baca. Pendidikan di Malaysia. Ya, sila. Saya lah doktor. Okey, silakan. Terima kasih. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yeah. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey. Okey. Terima kasih. Siapa yang baca tadi tu? Saya tak nampak nama. Nur Ain. Okey, Ain, terima kasih banyak baca. Okey, rakan-rakan lain yang dengar, saya dah tutup dah tadi. Apa yang Ain baca tu saya dah tutup dah. Cuba tulis dekat ruangan chat tu apa satu keyword penting yang anda berjaya capture, berjaya tangkap. Tulis sekejap dekat chat tu. Tulis sekejap. Bagus, ada yang tulis kemakmuran. Okey, baik. Lagi? Yang lain tak boleh nak chat kan? Keharmonian kepada masyarakat dan negara. Okey, bagus. Lagi? Kita lazimnya saya pun macam tu lah saya perasan kan. Dapat ambil yang akhir-akhir je. Seimbang dan harmonis. Teresa cakap. Okey, bagus. Lagi? Last. Seorang lagi. Kepercayaan kepada Tuhan. Anwar cakap kepercayaan kepada Tuhan. Okey, jadi bagus semua orang sekurang-kurangnya maksudnya dia dapat keyword penting lah. Harmoni memang keyword penting. Seimbang dan harmonis keyword penting. Kepercayaan kepada Tuhan lagi lah kan keyword penting. Jadi jom kita tengok Jadi matlamat dia macam tadi kan saya cakap, kalau kita ada anak, kita nak anak kita tu jadi macam mana. Kalau kita ada rakyat, kita nak rakyat kita tu jadi macam mana. Jadi inilah dia. Tak kisah siapa pun pemimpin, sebab politik kita berubah-ubah kan. Siapa pun kita punya pentadbiran negara, semua warga negara mesti ada benda-benda ni. Iaitu apa? Yang pertama sekali insan yang harmoni dan seimbang. Insan dia bukan ada jasmani dan roh saja. Dia ada unsur intelek, dia ada unsur emosi, dia kena hidup bersosial. Jadi dia seimbang. Tak nak badan sihat tapi rohani sakit. Tak nak badan sihat, rohani sihat tapi kita tak boleh nak berfikir dengan waras, tak boleh nak berfikir dengan logik. Tak nak semua pun kan jasmani sihat, emosi sihat, rohani sihat. Tapi kita tak tahu nak bawa diri dalam masyarakat kita. Sama ada kita memencilkan diri kerana takut, kerana apa-apa sajalah. Maksudnya kita nak seimbang semua. Supaya menjadi warga negara yang baik dan berguna. Okey, tapi ada satu benda yang sebelum saya nak teruskan ni. Okey, tengok sini Dia yang pertama, dia usaha berterusan. Pendidikan kita ni dia tak sampai tingkatan 5 saja. Ataupun nanti semua orang dalam ni berjaya perolehi degree kan, ijazah sarjana muda. Sampai situ je dah cukup belajar. Tak, dia usaha berterusan sepanjang hayat. Macam yang banyak falsafah-falsafah dalam agama kata, tuntut ilmu ni daripada buayan sehingga ke liang lahat. Maksudnya hatta kalau dah jadi profesor sekalipun, dah ada PhD sekalipun, tetap kita nak dapatkan lagi pendidikan. Sebab apa? Sebab kita nak kembangkan potensi diri kita. Kalau tak belajar, kalau tak betul-betul kita cabar diri kita untuk mencari lagi ilmu, macam mana kita nak tahu potensi diri kita? Dan potensi yang kita nak bangunkan pada diri kita dan semua orang ialah secara menyeluruh dan bersepadu. Tak nak berpotensi dalam aspek-aspek tertentu saja. Berpotensi dari sudut intelek saja. Flat setiap SEM, apa lagi yang dari segi aspek intelek sajalah. Tapi hati tu dengki kat orang, hati tu menyampah kat orang, emosi tak stabil, kejap gembira sangat, kejap sedih sangat. Tak nak. Kalau macam tu kita rugi kita. Kita nak semua masyarakat kita ni dia seimbang, unsur-unsur pada manusianya itu seimbang. Dan yang paling penting macam yang saudara Anwar cakap tadi, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maksudnya pasak dia tetap Tuhan. Sebab Tuhan ini memberikan kita asas untuk berfikir baik, buat baik, berniat baik. Kalau tak ada Tuhan, kita tak ada asas untuk buat baik tu. Kita akan buat ikut suka kita. Apa yang kita rasakan baik, itulah yang kita buat. Hawa nafsu lah jadi Tuhan kita kalau kita tak percaya dan patuh kepada Tuhan. Jadi sebab itu, segala proses itu pasaknya kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Percaya dulu. Bukan percaya saja, kena patuh pada Tuhan. Sebab ini juga inline selari dengan rukun negara yang pertama kan, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, itu satu. Jadi ini dia punya proses dia. Proses yang bersepadu, proses yang berterusan, proses yang asasnya percaya Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat ciri-ciri tadi. Ciri-ciri tadi panjang Ain baca kan.
berilmu pengetahuan, berketerampilan, tapi point dia apa? Ambil sajalah semua nilai yang baik, point dia ialah untuk diri itu sejahtera. Diri itu sejahtera, diri itu tenteram, diri itu bahagia. Sebab hanya diri yang sejahtera sahaja dia boleh menyumbang kepada orang. Jadi dia dapat sejahterakan diri dia. Kalau dia frust bercinta, contohnya kan, dia boleh menenangkan diri dia. Itu contoh-contoh cabaran dalam hidup dah. Sebab dalam kehidupan kita ni memang kita akan sentiasa diuji. Ada orang dia frust cinta. Ada orang dia kehilangan orang yang dia sayang. Ada orang dia kehilangan harta benda kan. Ujian-ujian dari sudut material. Ada orang, macam-macam lah ujian kita ni. Semua orang ada ujian dia. Dan ujian ni bukan menunjukkan Tuhan tak sayang kita. Sebenarnya ujian inilah sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan pada kita. Sebab apabila kita diuji, kita nak berpaut kepada Tuhan dan Tuhan pun suka kita tanya kepada dia, kita kembali kepada dia dan dia akan tolong kita. Jadi sejahtera diri kita maksudnya kan. Dan bila sejahtera tu kita pun dapat menyumbang kepada kemakmuran dan juga keharmonian masyarakat. Jadi sebenarnya kan Malaysia ni antara salah satu kelebihan dia ialah adanya satu falsafah pendidikan yang sangat komprehensif. Bukan semua negara dekat dunia ni ada falsafah yang begitu jelas, begitu diterima, begitu universal macam yang ada dekat Malaysia. Sekurang-kurangnya kat sini saya dah memberitahu semua pada anggota kelas ini bahawa inilah perkara yang mesti kita capai untuk diri kita. Sama ada kita berada dalam sistem pendidikan secara formal sekarang ataupun lepas ni nanti kalian dah habis belajar, nak fokus kepada kerjaya dan sebagainya, tetap perkara ni kita akan bawa rohnya itu sampai akhir hayat kita. Rohnya apa? Yang pertama kita nak seimbang diri kita. Yang kedua, kita tetap nak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita nak sejahtera diri kita nak diri kita baik. Dan yang keempat, kita nak menyumbang kepada orang. Jadi, rohnya itu, spiritnya itu harus kita bawa sepanjang kehidupan kita. Okey, jadi yang ni saya skip lah. Okey, yang ni yang dikatakan tadi tu, komponen-komponen dalam FEK. Yang pertama sekali dia ada komponen ketuhanan dulu. Sebab kita ni ikut-ikut mana pun kita datang daripada Tuhan. Tak mungkin kita datang dengan tiba-tiba. Memang kita ni diwujudkan oleh Tuhan yang maha mewujudkan. Jadi kat situlah mengikat kita untuk saling bersopan santun, saling menghargai sesama kita. Sebab semua orang yang kita pandang ni semua pun ialah makhluk Tuhan. Kalau kita biadab, kalau kita zalim kepada makhluk Tuhan, itu menunjukkan apa tu? Kita tak acknowledge, kita tak menghargai kewujudan Tuhan. Kita tak aware, kita tak peka dengan wujudnya Tuhan pada kehidupan kita ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah kita percaya Tuhan, Tuhan suruh kita buat apa? Tuhan suruh kita buat baik. Sebab Tuhan ni bersifat maha baik kepada semua hamba dia. Jadi, Tuhan suruh kita jaga diri kita. Maka kita pun perkembangkanlah potensi kita dengan ilmu, dengan kemahiran. Sebab tu pasalnya belajar pun anggap ibadah kepada Tuhan. Belajar, menuntut ilmu, bekerja sungguh-sungguh, itu pun satu bentuk pengabdian diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan memang suruh kita buat macam tu. Kalau dari segi Islam tu memang itu dianggap semua ibadah. Dan setelah kita bangunkan diri kita, kita juga khalifah, Allah juga menjadikan kita sebagai khalifah, maka kita harus berperanan dalam masyarakat kita, harus ada kepedulian sosial. Waktu PKP baru ni mungkin kita tak terjejas, rumah kita ada je nasi, rumah kita ada je makanan walaupun kita terkurung contohnya kan. Tapi kalau jiran kita sedang berlapar, harus kita mengambil peduli masyarakat kita. Jadi semua ini merupakan komponen-komponen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dia tidak langsung bertentangan dengan mana-mana ajaran agama, malah dia mengukuhkan setiap ajaran agama mengikutlah kepercayaan masing-masing. Memandangkan semua rakyat kita ni ialah masyarakat majmuk kan. Okey, jadi matlamat dia macam yang saya nyatakan tadi nak menjadikan kita ni seimbang, berjiwa mulia tetapi jiwa mulia yang boleh menyumbang juga kepada kesejahteraan orang lain. Dan inilah dalam kita punya pengajian pun sampai di peringkat pengajian tinggi pun kursus-kursus macam MPU ni dia tak sangat kepada ilmu-ilmu dalam kerjaya anda tu, dalam bisnes ke, dalam accounting ke tak, tapi dia lebih kepada membina emosi, membina rohani dan membina cara fikir yang betul. Jadi semua ilmu pun baiklah. Tapi point dia, apa pun ilmu yang kita belajar, harus kita faham ilmu tu nak kita gunakan untuk kita jadi manusia yang seimbang. Kalau kita belajar ilmu tu, last kali kita tak sejahtera, tak kenalah cara kita memahami ilmu tu.
Okey, belajar sungguh-sungguh sampai kita tak jaga makan, sampai solat pun tak sempat, sampai tidur pun tak sempat. Bukan itu sebenarnya hasrat pendidikan di Malaysia. Okey, kalau tak faham boleh potong saya, boleh maksudnya boleh interrupt. Okey, jadi ini yang kita nyatakan tadi, asas latar belakangnya percaya kepada Tuhan yang nak dibangunkan keempat-empat domain, keempat-empat ranah yang ada dalam diri kita, akalnya, roh atau qalbnya, emosinya dan fizikalnya. Untuk apa tu? Untuk kita sendiri dapat menjadi insan yang sejahtera dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Yang sejahtera lagi mensejahterakan. Asasnya apa? Ilmu dan juga akhlak mulia. Ilmu saja tanpa akhlak takkan dapatlah kesejahteraan tu. Akhlak saja tanpa ilmu pun timpang juga. Jadi dia kena ada iman, kena ada ilmu dan kena ada amal. Jadi semua ni complete lah yang menjadi dasar kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi saya skip Jadi poin dia ialah apa tadi? Poin dia usaha yang berterusan, potensi individu yang menyeluruh keempat-empat aspek itu. Untuk apa? Untuk bangunkan diri kita jadi insan yang sejahtera, insan yang baik, insan yang bahagia. Dan untuk apa pula tu? Untuk membangunkan masyarakat. Hanya dengan kefahaman inilah sebenarnya satu-satu peradaban itu dapat dikembangkan. Kalau semua orang difaham perkara ni, alhamdulillah. Tapi kalau katakanlah sekelompok kecil saja yang tak faham, dia akan memberi kesan yang negatif juga kepada peradaban. Suka hatilah aku nak jadi LGBT, aku tak kacau orang. Suka hatilah aku nak cari duit secara merompak ataupun jadi scammer, aku tak kacau orang. Betul ke tak kacau orang? Apa sahaja yang kita buat pada diri kita memberi kesan pada masyarakat. Apa sahaja yang berlaku dalam masyarakat memberi kesan pada diri kita. Sebab kita ni manusia yang hidupnya bersosial, saling memberi kesan dan mendapat kesan. Macam tu. Jadi semua orang kena, kalau semua orang ada satu fikrah yang sama, semua orang jadi baik, semua orang faham, jadi semua orang akan saling tolong-menolong, dorong-mendorong untuk membangunkan potensi. Tak adalah kita tengok kawan kita, dia berazam, dia cakap dekat kita, aku betul-betul lah bulan puasa ni aku nak ambil kesempatan stop rokok. Tak adalah kita yang cakap dekat dia, muka macam kau nak stop rokok. Kalau orang yang cakap-cakap macam tu sebenarnya dia tak faham tau sebenarnya falsafah pendidikan yang kita nak bangunkan dekat negara kita. Jadi temanya harus saling sokong mendukung. Okey? Ada apa nak tanya tak kat situ? Okey. Kalau tak ada saya teruskan dulu. Jadi falsafah pendidikan ataupun proses pendidikan dekat Malaysia ni ialah untuk menjadikan manusia tu seimbang. Manusia tu bahagia. Bukan setakat nak jadikan manusia tu pandai buat kerja. Bukan setakat maksudnya menjadi tenaga kerja dalam bidang industri saja, bukan. Walaupun memanglah kan ada dia punya matlamat-matlamat tu untuk membangunkan tenaga pakar, dan kita pun kalau kita sambung belajar contohnya kita ada sedikit peluang untuk tambah gaji kita dan sebagainya. Ada masalah ke untuk niat nak dapat gaji? Tak ada masalah, tak ada masalah. Benda tu pun keperluan kehidupan fizikal kita. Tetapi nombor satu sekali kita kena seimbang diri kita. Jadi sebab itulah pendidikan bukan sekadar tumpu kepada aspek kognitif sahaja, tetapi menumpukan kepada aspek pengamalan. Okey, dan semua ini selarilah dengan Islam ataupun selarilah dengan mesej-mesej utama mana-mana agama, kan? Okey, dalam pendidikan Islam dia lebih spesifik lagi lah, dia lebih spesifik dari sudut apa? Dari sudut digunakan perkataan istilahnya insan beradab. Kalau macam dalam falsafah pendidikan kebangsaan tadi, potensi insan yang menyeluruh. Potensi insan yang menyeluruh itulah dia adab dan juga baik. Sebab asalnya roh kita ni memang sifatnya baik. Apa buktinya roh kita ni sifatnya baik? Mungkin agak tak sempat untuk saya ulas kat sini, tapi catat dulu. Surah Al-A'raf ayat 172 dan 173. Catat Kalau kesempatan lain pertemuan saya akan jelaskan. Tapi sebelum tu awak baca sendiri dulu tentang peristiwa di alam roh yang Allah berikan perjanjian kepada manusia dan apa sikap manusia pada ketika itu. Dan itulah sebenarnya yang menjadi dasar bahawa semua manusia fitrahnya memang baik, fitrahnya memang bertuhan dan fitrahnya memang nakkan kepada persaudaraan. Kat situlah poin dia. Tapi saya tak nak ambil masa lah yang terlalu lama untuk ulaskan ayat tu. Hanya catat saja Al-A'raf 172 dan 173. Jadi dalam matlamat pendidikan Islam, memang kita ambil pandangan Prof. Nakib Al-Attas ni yang menyatakan bahawa Islam dia bukan nak sekadar lahirkan warga negara. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kita angkat tema warga negara. Tapi dalam matlamat pendidikan Islam, warga negara itu nombor 2. Yang pertama sekali, insan tu sendiri kena baik.
Sebab ada orang dia boleh jadi warga negara yang baik tanpa perlu menjadi manusia yang baik. Logik tak? Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham ke tak faham ni? Antara warga negara dan juga individu yang baik, insan yang baik, mana lagi utama? Siapa yang saya nak panggil orang lah? Saya nak start panggil orang. Saya nak start panggil Syed Abdul Kadir. Silakan, ada pandangan tak? Naam, Ustazah. Ustazah pula. Sorry. Doktor. Ya. Berkenaan tadi Doktor? Ya, berkenaan antara insan baik dengan warga negara yang baik. Okey. Bagi saya yang lebih penting adalah menjadi insan yang baik. Kerana apabila kita menjadi insan yang baik, ianya akan terjerumus kepada warga negara yang makmur. Okey, baik, bagus. Maksudnya antara warga negara dengan insan dulu lah kena dibangunkan. Betul kan? Macam tu maksud awak? Betul Doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada Syed. Nak panggil siapa tadi Elvina pula. Norefina Novianti. Silakan, apa pandangan? Mana satu? Warga negara yang baik ke insan yang baik dulu? Doktor, bagi saya insan. Kenapa insan? Sebab sebelum menjadi warga negara yang baik, bagi saya kita kena utamakan pembangunan insan diri sendiri tu. Betul. Jadi semua sepakat tadi semua sepakatlah ahli kelas kita ni fokus kepada insan yang baik. Betul kan? Kat sinilah argumen dia. Kalau macam orang tu jadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik ni maksudnya apa? Dia ikut peraturan negara. Apa saja dasar-dasar negara, dia betul-betul uphold dasar-dasar negara tu. Tapi kalau dasar negara tu tak baik kan? Contohnya dalam kisah Amerika serang Iraq contohnya kan. Kalau dia jadi warga negara yang baik, dia akan follow lah apa polisi Amerika terhadap Palestin contohnya. Polisi Amerika terhadap Iraq contohnya kan. Waktu peperangan 2001 dulu tu. Tapi kalau insan yang baik terlebih dahulu dibina dalam diri dia, dia akan memahami bahawa mana satu perkara yang dia kena pilih. Ada sahaja keadaan-keadaan ideologi negara, contohnya macam yang saya nyatakan tadi lah dalam bab peperangan. Maksudnya benda tu dianggap tidak baik bukan kerana apa? Kerana dia merosakkan kemanusiaan. Yang baik itu sebenarnya yang melengkapi ciri-ciri kemanusiaan yang sebenar, yang saya katakan fitrah, yang kita katakan memang nature manusia, baiklah. Jadi apa saja yang merencat, yang menghentam, yang meruntuhkan kemanusiaan manusia, itu tak baik. Walaupun dia menjadi satu dasar, satu polisi bagi sebuah warga negara ke, bagi sebuah pejabat ke, bagi sebuah organisasi tempat kerja ke. Jadi nombor satu yang hendak dibangunkan kalau ikutkan dalam matlamat pendidikan Islam ni ialah manusia tu dulu. Jadi kalau manusianya itu baik, percaya Tuhan, tahu Tuhan tu walaupun tak nampak dengan mata kepala, kita yakin Tuhan duk tengok kita. Jadi mana dia pergi pun dia akan jadi baik. Dia jadi ayah, dia akan jadi ayah yang baik. Dia jadi isteri, dia jaga maruah diri dia jaga maruah suami dia ketika berada di tempat kerja. Kalau dia jadi majikan, dia tahu macam mana nak menyantuni pekerja-pekerja bawahan dia. Kalau dia jadi pekerja bawahan, dia tahu macam mana nak beradab dengan bos dia. Jadi poin dia nombor satu, manusia tu sendiri mesti dibangunkan dahulu serba-serbi dia. Kalau tak dibangunkan, mana setting dia pergi, dia akan membawa masalah. Okay? Jadi itulah dia. Tentang matlamat pendidikan Islam. Jadi apa yang kita nampak dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita ni, dia ada ciri-ciri pendidikan Islam. Apa ciri dia? Yang pertama tadi, usaha pendidikan yang berterusan, itu satu. Yang keduanya, dia ada ciri untuk kesepaduan unsur manusia tu. Jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan tambah lagi S kan, setengah orang sebut jeris. Jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial. Maksudnya itu pun ada tentang konsep manusia, tetapi dia juga menerima apa sahaja falsafah pendidikan moden itu.
falsafah pendidikan moden maksudnya membahagikan manusia untuk dia bekerja, menyumbang kepada masyarakat, meningkatkan skill diri dia. Begitu juga dengan falsafah pendidikan barat yang bersifat tradisional yang wujud dalam perkara tentang proses pendidikan yang harus berlangsung secara berterusan itu. Jadi maksudnya tu yang saya katakan tadi, FPK kita ni ialah satu khazanah lah sebenarnya, satu aset besar untuk diri kita yang berada dalam sistem pendidikan dan juga untuk generasi kita yang seterusnya. Dan persoalan dia sama ada falsafah pendidikan kebangsaan ni kita sedar ke tak kewujudan dia. Yang keduanya sama ada kita hayati ke tak dalam proses-proses pengajian kita kan. Kalau macam dekat universiti, dihayati tak sebenarnya proses kita buatkan kursus, kita buatkan program pengajian contohnya, mengambil kira tak spirit yang ada pada falsafah pendidikan kebangsaan ni. Tapi kod macam mana pun isunya, sama ada dia diamalkan ataupun tak dihayati ke, tapi poin dia kita dah ada satu dokumen yang bertulis yang dimasukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi kita ada foundation yang kuat, tinggal sahaja praktikal kita, penghayatan kita sahaja. Okey, seterusnya. Jadi yang saya nyatakan tadi, falsafah pendidikan Islam lebih fokus kepada a good man rather than a good citizen. Dia fokus kepada manusia yang sejahtera sifat dia dan sejahtera dari segi rohani, jasmani, emosinya semualah. Okey. Okey, jadi matlamat pendidikan Islam ini akhir sekali walaupun dia dimulakan dengan ilmu kan. Nabi dia dapat wahyu dengan ilmu. Sekejap saya nak bangun sekejap, kena pasang charger sekejap . Okay. Nabi SAW dia dapat wahyu. Perkataan yang pertama Nabi dapat ialah apa? Iqra, bacalah. Yang membawa makna carilah ilmu, pergilah belajar kan. Tetapi hujungnya dalam Nabi menyampaikan dakwah itu, hujungnya ialah Nabi nak menyempurnakan akhlak. Sebab Nabi kata, sesungguhnya aku ini, iaitu Rasulullah SAW, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi maksudnya mula dengan ilmu. Tapi tak cukup dengan ilmu saja. Kena ilmu itu membuahkan akhlak. Jadi kalau ilmu kita belajar sampai PhD, dah jadi doktor dah jadi profesor dah. Tapi kalau akhlak kita tak sempurna, kita tak menepati lagi matlamat pendidikan dalam kehidupan kita. Jadi ini sama-sama muhasabah lah untuk diri saya kan. Saya seorang doktor dalam bidang pengajian Islam. Tapi kalau akhlak saya tak sempurna, maksudnya apa? Saya pun tak cukup lagi mencapai matlamat tu. Sebab itulah usaha untuk kita mencapai matlamat pendidikan, nak jadi insan yang sempurna, insan yang baik ini, perjuangan sepanjang hayat. Perjuangan nak habis PhD, sampai sekian-sekian umur je lah untuk kita dapat PhD tu kan, untuk kita dapat ijazah tu. Tapi perjuangan menjadi manusia yang baik, dia sepanjang kehidupan kita. Setiap levelnya itu harus kita usaha untuk menyempurnakanlah ciri-ciri fitrah yang ada pada kita ketika kita di alam roh dulu. Macam itulah ya. Supaya kita tak memadai lah, kita tak memadai dah ada ijazah, kita rasa dah bersenang-senang, tak nak tuntut ilmu dan sebagainya. Okey, jadi yang ni poin dia tadi ialah untuk menjadi insan yang beradab. Insan yang beradab kepada siapa? Insan yang beradab kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada alam. 3 bentuk hubungan Secara vertikalnya ialah dengan Tuhan yang menjadikan kita. Beradab tak kita dengan Tuhan? Kita patuh tak dengan Tuhan yang kita percaya tu? Kemudian beradab dengan diri sendiri. Apa contoh adab dengan diri sendiri? Jaga fizikal kita. Jaga fizikal ni bukan jaga kecantikan, keterampilan ke tak. Yang lebih utamanya ialah jaga kesihatan. Jangan makan makanan yang boleh menyebabkan kita dapat obesiti sehingga kita diabetes contohnya. Jangan membuat perkara-perkara yang boleh merosakkan badan lah. Sebab badan kita ni kena sihat. Badan yang sihat ni tempat roh menetap. Kalau badan tak sihat, roh pun akan keluar secara perlahan-lahan. Jadi maksudnya kita pun tak nak merokok, tak nak macam-macam lah jaga fizikal kita kan, jaga jasmani kita. Dan jaga juga fikiran kita. Tak nak fikir negatif, tahu cara jaga emosi kita. Kalau kita tahu kita ni orang yang cepat trigger contohnya kan. Kita pandai jaga diri kita untuk jaga kita punya persekitaran. Itu adab dengan diri. Dan seterusnya adab apa lagi? Adab dengan alam. Adab dengan alam kita tahulah, maksudnya adab kita dengan alam ini tidaklah memandang alam itu sebagai benda, dan hakikatnya alam kita ni, pokok kita ni semua ni dia ada bahasa dia sendiri, berzikir memuji Tuhan. Jadi semua tu serba-serbilah kita nak jaga diri kita sepanjang hayat
agar kita menjadi manusia yang sempurna. Kalaupun memang tak boleh sempurna, sentiasa berusaha mencapai kesempurnaan itu. Okey, clear kat situ? Okey, habis tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Ada soalan tak nak tanya? Okey ke semua orang? Okey ke? Okey. Clear faham berapa per 10 tu faham? 1 sangat tidak faham, 10 sangat faham. Cuba tulis dekat ruangan chat tu. Setakat mana anda kadarkan, anda rate diri anda tentang kefahaman terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Kepentingannya, unsur-unsurnya, matlamatnya. Berapa per 10? Saya nak tengok sikit. Tulis berapa per 10? 10 sangat faham, 1 sangat tidak faham. Tulis sikit dekat tu. Saya macam ada nak main ni lah. Okey, saya nak main apa Dah tulis dah ke? Kejap, nak tengok balik awak. Okey, tak ada siapa pun tulis. Tak tahulah faham ke tak faham ni kalau tak tulis. Ke tak boleh chatting? Sorry doktor, saya tak boleh chatting. Okeylah, kalau macam tu Shikin faham berapa Shikin? 11. 11. Betul 11. Kalau 11 bestnya saya bersyukur saya alhamdulillah. Betul 11 apa tu? Tapi siapa yang boleh chatting ni tulislah sikit. Apa yang anda chatting ni kadang-kadang bukan saja saya tulis tau, sebab nanti insight dalam Microsoft Teams ni dia akan keluar report. Jadi maksudnya ada peluang chatting, tulislah tu kat situ, tinggalkan jejak. Jangan masuk tanpa meninggalkan jejak apa-apa. Okeylah. Okey baik. Terima kasih Evina 9/10. Alhamdulillah. Yang lain macam mana? Kefahaman ni bukan sangat untuk jawab periksa lah sebenarnya. Tapi lebih kepada untuk kita memuhasabah dan juga menetapkan semula matlamat kita dalam menuntut ilmu ni. Apa yang kita nak capai. Dan kita nak besarkan kita punya cita-cita tu. Macam orang buat rumah tadi. Orang buat rumah tadi kan buat benda yang sama. Kan? Bina rumah. Tapi cara pandang kan berbeza. Ada yang nampak benda tu memang sekadar dia buat rumah. Ada yang nampak apa yang dia buat tu ialah untuk dapat gaji. Ada yang nampak ialah dia nampak generasi yang ingin dia lindungi. Jadi maksudnya mudah-mudahanlah penerangan saya tadi tu dapat memberi pandu arah tentang bagaimana anda nak meletakkan makna terhadap proses pendidikan anda yang sedang anda lalui inilah. Walaupun belajar secara separuh masa macam ni kan. Okey, baik. Kalau semua dah faham, saya nampak tadi 7, 8, 9, 10 kiranya alhamdulillah lah okey. Okey, kalau tak faham anytime boleh saja tanya. Okey, sekarang tadi tu ialah falsafah pendidikan kebangsaan di peringkat individu. Betul tak? Okey, sekarang ni macam mana kita nak menjelmakan falsafah pendidikan kebangsaan tu di peringkat negara? Itulah tadi yang saya nyatakan bahawa dua dasar penting negara kita, ideologi negara kita ni bersandar kepada falsafah pendidikan kebangsaan di peringkat individu untuk semua orang tu sedar benda apa yang dia nak capai, dan yang keduanya bagaimana dia nak menjaga diri dia selaku warga negara Malaysia. Dia harus mengikut falsafah dan juga ideologi negara. Apakah ideologi tersebut? Itulah dia rukun negara. Dan kalau kita tengok macam mana sebenarnya rukun negara dibentuk, nampak dekat hampir lebih 10 tahun lah kita merdeka baru wujud rukun negara. Sebab dia ada rentetan daripada isu perbalahan antara kaum. Jadi kaum kita ni ada kecenderungan yang berbeza, hasrat yang berbeza, maksudnya cara fikir yang berbeza. Macam mana perbezaan-perbezaan ini hendak diikat sehingga kita semua boleh bergerak membangunkan negara. Dah lah kita ni baru lepas dijajah kan, waktu ketika itu kan kiranya baru 20 tahun, tak sampai 20 tahun kita merdeka. Kalau masih bergaduh lagi, habislah negara kita. Jadi macam mana nak diikat warga negara ni dengan satu ideologi yang boleh meraihkan keperluan semua bangsa dan juga kaum kita. Dan itu dah terciptanya ataupun terangkanya rukun negara. Benda-benda ni basic lah kan, tetapi kan walaupun basic, waktu kecil-kecil dulu kita ikrar kat perhimpunan angkat tangan, tapi kita boleh tanya dah diri kita kan yang dah umur 30, 40, 20 tahun ke atas ni, setakat mana penghayatan kita terhadap
prinsip-prinsip dalam hukum negara ni. Kalau semua orang betul-betul dia menghayati rukun negara, takkan ada lah isu macam 7-Eleven ke kan, Kak Long 7-Eleven, takkan ada isu-isu yang macam kita tengok berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi tak apalah, kita kena teruslah berusaha untuk menghayati untuk diri kita dan kemudian kita kawal, kita kongsilah dengan persekitaran kita, dengan orang-orang dalam lingkungan kita. Jadi dalam rukun negara ni ada 2 bahagian. Yang pertama sekali, masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk tu macam mana rupanya. Yang keduanya ialah prinsip-prinsip rukun negara. Jadi mari kita tengok ya. Okay, yang pertama sekali, objektif yang kita hendak letakkan. Tadi kan tadi saya cakap kalau kita ada anak, kita nak anak kita tu macam mana? Macam mana pembangunan dia sebagai individu? Kita nak dia sejahtera, jasmani, emosi, semua kita nak dia bangun menjadi orang yang boleh berguna kepada masyarakat. Itu pada objektif individu. Pada objektif masyarakat yang dah majmuk ni, bila kita dah keluar rumah, kita tengok rumah kita ni bukan ada orang bangsa kita saja, ada India, ada Cina, ada tua, ada muda, ada orang yang bekerja kerajaan, ada yang hartawan, ada yang macam-macam lah kategori-kategori masyarakat kita ni. Jadi macam mana kita nak bersatu? Itu point dia. Dia untuk mencapai perpaduan, itu nombor 1. Dan mencapai perpaduan itu dengan dengan menghargai tradisi budaya yang ada pada masyarakat kita ni. Tidak ada lagi maksudnya pemaksaan kepada mana-mana bangsa. Semua orang ada sifat yang liberal, ada kebebasan. Tapi kebebasan itu bukanlah kebebasan yang betul-betul total. Kebebasan yang diterima, yang mana nilai yang paling hendak kita jaga tu ialah perpaduan. Jadi kalau kebebasan bercakap, kebebasan bergerak, kebebasan apa-apa saja kebebasan, tapi boleh menyebabkan masyarakat rosak, masyarakat tak harmoni kita kata, itu bukan kebebasan yang kita hendak. Ya. Okay, jadi poin dia yang bawah-bawah ni anda boleh baca dan anda boleh faham, tapi poin yang saya nak tekan kat sini ialah perpaduan masyarakat majmuk. Kita harus terimalah ya bahawa kepelbagaian ni dah menjadi satu rencam, satu takdir tau. Tak boleh lagi kita nak macam ni kita nak mengubah perkara ni. Dia dah termasuk dalam sejarah negara kita. Adanya orang Cina, adanya orang India dan adanya hak istimewa Melayu dan juga Bumiputera. Benda tu harus dijadikan dasar dan diterima secara berlapang dada untuk generasi kita sekarang, dan nilai itu harus diperturunkan kepada generasi kita yang akan datang pula. Kalau tidak, memang habislah. Kalau sentimen perkauman, sentimen agama dimainkan, tak kena gaya, habislah. Maksudnya itu yang kita minta sangat-sangat, supaya warga negara ni boleh pandang sesama kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh persefahaman. Okey? Okay, itu yang pertama, nak membina masyarakat yang apa tadi? Bersatu padu, yang tidak ada pergolakan, yang boleh sama-sama membangunkan negara. Okay, prinsip-prinsip ni yang 5 tu lah. Bermula daripada kepercayaan kepada Tuhan, kemudian raja dan negara, kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang, dan yang paling penting kita ada kesopanan dan kesusilaan. Kalau 4 yang atas ni kita settle, tapi cara cakap kita kesat, kasar, biadab, dia juga tidak memberikan kita satu makna terhadap proses pendidikan kita tadi. Jadi proses falsafah pendidikan kebahasaan kalau betul-betul dihayati, dia akan mendukung rukun negara kita ni. Jadi mana-mana kita pergi dalam negara, bawa nama Malaysia, orang dah tahu dah ini identiti orang Malaysia yang percaya Tuhan, yang taat setia pada negara dan raja dia, yang ikut undang-undang, dan yang paling penting apa? Bersopan santun, beradab, maksudnya macam tu. Okey. Okay, ini saya skip lah ya, boleh ya? Okey, secara ringkasnya, percaya kepada Tuhan ni menjadi asas. Sebab Tuhan menjadi asas wujudnya nilai baik dan buruk. Ada orang tanya saya dalam kuliah yang lepas, dalam kelas yang full time, dia kata, boleh tak seseorang itu menjadi baik walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan? Boleh tak awak rasa? Saya boleh jadi baik, saya boleh berfikir dengan baik, tanpa perlu pun saya bertuhan. Boleh tak kita terima macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa agaknya? Tapi memang ada tak orang yang macam tu? Dia atheist. Dia tak percaya Tuhan tapi buat kerja teratur, baik, cakap dengan kita sopan kan, tak ada sakit-sakitkan hati kita, nak membahan-bahan kita ke, tak ada. Tapi dia tak percaya Tuhan. Jadi point dia kat sini ialah kebaikan yang dia ada itu satu aspek.
Tapi kebaikan yang paling tinggi kita ni sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan ialah percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi maksudnya kalau orang kat argue kita, ialah dia tu beragama, dia tu konon percaya Tuhan tapi perangai buruknya. Contohlah kan ada orang cakap macam tu. Jadi bab dia percaya Tuhan satu perkara, bab dia berperangai buruk tu satu perkara. Tapi segala sistem etika ataupun sistem moral dalam masyarakat itu, kalau kita ambillah seluruh peradaban, sejarah peradaban manusia, semuanya digerakkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Sebab kerana percaya Tuhan akan membalas kebaikan, Tuhan akan memelihara kita daripada keburukan, maka disebabkan itu kita adanya agama. Agama tu ialah sistem kehidupan yang diaturkan oleh Tuhan. Jadi maksudnya sebenarnya sukarlah untuk kita berbuat baik dalam erti kebaikan yang sebenar kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebab asas yang memberikan kita nilai untuk berfikir baik atau buruk tu sebenarnya dah datang daripada Tuhan juga. Kalau tidak itu berdasarkan fitrah kita je lah. Memang fitrah kita ni ada kecenderungan nak buat baik. Tapi kita cenderung untuk buat baik tanpa kita faham apa matlamat buat baik kalau kita tak percaya kepada Tuhan. Jadi sebab itulah kalau saya nak relatekan apa yang Luqman cakap kepada anak dia, wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi tak percaya Tuhan, membuang Tuhan ataupun ignore Tuhan ni sebenarnya satu kegelapan lah. Kegelapan yang paling besar. Dan bagaimana kita nak bagi cahaya kepada orang kalau kita sendiri yang gelap. Jadi sebab itulah semua orang ni memang ada fitrah bertuhan. Hanya orang yang tidak meraihkan fitrah dia sendiri sahaja pura-pura untuk menolak Tuhan. Tapi kalau kita betulkan balik cara fikir dia, boleh sahaja orang daripada menolak Tuhan kepada orang yang menerima dan juga mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi poin dia nombor satu, Tuhan lah, Tuhan ya. Yang keduanya dah raja dan negara, sebab perlu kita cinta kat negara kita ni. Kalau tak cinta kat negara kita, kat mana kita nak duduk? Kat mana kita akan bernaung? Jadi ada sistem-sistem negara kita, contohnya ada sistem demokrasi berparlimen, kita mengundi setiap 5 tahun sekali. Kemudian kita ada raja berperlembagaan. Jadi semua ini harus kita ada lah, harus kita macam uphold lah, maksudnya harus kita pegang sebagai warga negara. Jangan simply kita kata menghina sultan, simply merosakkan nama baik Malaysia dekat media sosial dan sebagainya. Kalau perbuatan tu berlaku seti kepada raja dan negara, apatah lagi kalau kita menjual maklumat negara kepada orang luar. Contohnya kan kita godam sistem Malaysia, kita jual data-data tu kepada orang luar. Memang itu satu musibah yang besar lah kalau ada warga negara yang bersikap macam tu. Nauzubillah ya. Okay, seterusnya kita ikut perlembagaan kita. Perlembagaan yang paling tinggi kita ialah perlembagaan Malaysia. Semua orang harus patuh supaya semua orang kekal harmoni. Apa-apa perselisihan kita rujuk balik kepada perlembagaan, kita rujuk balik sistem kehakiman negara kita. Dan seterusnya semua orang harus berperibadi yang dengan sahsiah yang mulia. Okey, jadi kepentingan menghayati rukun negara macam yang saya nyatakan tadi untuk menjaga perpaduan, untuk membina negara, masyarakat yang lebih adil dan itu poin dia dekat dalam rukun negara. Mudah je lah saya ringkaskan rukun negara. Jadi kita dah pergi kepada falsafah pendidikan kebangsaan, yang kedua kita dah pergi kepada rukun negara. Kita pergi laju sikit lah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada falsafah sejahtera. Kita ada 3 foundation dalam kursus kita ni. Yang pertama FPK, yang keduanya ialah rukun negara dan sekarang ni kita nak tengok kepada dunia ni, falsafah sejahtera. Sebab kita bukan sahaja akan berperanan dalam keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kita pun ada peranan dekat dalam dunia kita. Tambah-tambah pula dunia dah makin kecil dengan adanya internet kan. Jadi apa itu falsafah sejahtera tu? Jadi dalam falsafah sejahtera tu dia berasal daripada konsep adab, akhlak dan juga budi. Kalau macam kita kata setiap bangsa yang bertamadun dia ada budaya dia sendiri. Budaya tu berasal daripada 2 perkataan iaitu apa? Budi dan daya. Budi itu apa? Budi itu ialah rangkuman adab dan juga akhlak. Yang kenapa kita beradab dan berakhlak? Sebab semua kita ni nak mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi tanpa budi, adab dan akhlak akan terumbang-ambing nilainya. Jadi budi ni satu konsep yang besar bagi orang-orang Melayu di tanah Melayu. Bila saya sebut Melayu tu bukan merujuk kepada orang Melayu sekarang ya Wak.
Dulu alam Melayu ni daripada Pulau Madagaskar tu sampai kepada Papua Nugini ataupun Irian Jaya ataupun Timor Leste tu, semua tu dianggap bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu tu memang sifat dia sopan santun, memang sifat dia berbudi. Jadi maksudnya bila saya cakap Melayu kat sini, dia tidak hanya mengambil orang Melayu saja, tetapi orang yang duduk dekat Nusantara ni dalam konotasi yang lebih luas lah maksud saya tu ya. Jadi orang Melayu ni memang mengambil budi sebagai asas kesejahteraan. Sebab tu dalam perkataan kita, kita ada budi bahasa. Apa lagi Selain berbudi bahasa apa lagi Tak ingatlah saya. Perkataan-perkataan yang ada budi. Budi Baik bicara. budi. Baik budi. Jadi budi itu apa? Budi itu apa? Budi itu ialah satu nilai baik yang difahami oleh alam Melayu dulu sebagai yang memberikan kesejahteraan kepada orang. Hidup biar berbudi, maksudnya hidup biar berjasa. Jadi budi ni ialah asas kepada kesejahteraan. Maksudnya kalau kita seorang sahaja yang mendapat kebaikan, kita tak menabur budi, kita tidak kembangkan kebaikan itu kepada orang, takkan dapatlah kesejahteraan tu. Sebab hidup kita ni saling berhubungan kan. Apa yang kita beri kepada orang, kita akan dapat baik. Kita bagi kebaikan, kita akan dapat balik kebaikan tu. Jadi budi asas sejahtera. Ni kita nak masuk kepada falsafah sejahtera ya. Jadi istilah kesejahteraan diri yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada kejituan proses mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi apa yang dikatakan sejahtera tu, dia boleh mengurus dunia dalaman dia, iaitu hati dia, kecenderungan dia, pemikiran dia, dan juga dia boleh mengurus dunia luaran dia. Apa yang dia nampak, apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Jadi kesejahteraan itu bukan sahaja untuk diri individu, tetapi kesejahteraan individu itu akan memberi kesejahteraan kepada halayak yang lebih ramai lagi dalam masyarakat. Jadi itu yang saya kata, budi ni memang rapat dalam istilah Melayu budi bahasa. Apa maksud budi bahasa? Jadi budi tu bukan sahaja pada amalan kita bersedekah, kita tolong tanam pokok ke, bukan. Pada bahasa, pada lisan kita ni pun ada budi dia. Terima kasih, apa lagi maksudnya pada, kan orang kata kan, kalau pun tak berbudi, biarlah berbahasa. Maksudnya pada bahasa ni, pada pertuturan percakapan kita pun boleh tergambar akhlak kita, boleh tergambar peribadi kita. Budi perketi macam kita tahulah, budi bicara maksudnya apa? Budi bicara. Saya tak dapat nak keputusan tentang perkara tu bergantung kepada budi bicara panel. Budi bicara tu maksudnya apa? Ada hati ada unsur ataupun ada sentuhan hati. Maksudnya macam tu, ada sentuhan rohaniah. Jadi bila kita cakap pasal budi tu, dia merangkumi kesejahteraan manusia zahir dan juga batin, individu dan juga masyarakat. Okey, jadi dalam falsafah sejahtera, yang pertama sekali nampak tu, hati yang sejahtera. Kan dalam surah dalam Quran, semua orang dekat akhirat nanti berada dalam keadaan yang bimbang, dalam keadaan yang susah, melainkan mereka yang kembali kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera. Jadi macam mana kita nak kembali dengan hati yang sejahtera kepada Tuhan? Macam mana kita nak ending hidup kita dekat dunia dengan hati yang sejahtera? Nak dapat kematian yang sejahtera, kena hidup dengan sejahtera dulu. Apa maksudnya hidup dengan sejahtera? Akal sejahtera, niatnya baik, apa lagi? Kita emosi kita pun sejahtera. Kita pada apa-apa kebolehan dan bakat yang kita ada, potensi diri yang kita ada, kita cuba mensejahterakan orang. Jadi termasuklah sekali dalam sama ada dalam budaya ke, ekonomi ke, semuanya memegang kepada falsafah sejahtera. Jadi keseluruhan alam ini sebenarnya dia sangat bergantung kepada bagaimana hati nurani kita memandangnya. Jadi hati nurani itulah proses untuk dibersihkan supaya tidak ada lagi kekotoran-kekotoran yang menyebabkan kita salah berfikir, salah bertindak. Yang sehingga merencatkan konsep kesejahteraan yang ingin kita capai. Okay, boleh faham benda tu? Relate tak benda tu? Okay, jadi dekat sini apabila kita nak mencapai kesejahteraan tu, kita dah nak mula berbudi. Faham tak? Bila kita nak mencapai kesejahteraan, bukan lagi kita pandang diri kita saja. Kita nak berbudi kepada keluarga, kita nak berbudi kepada masyarakat dan juga negara. Jadi asasnya ialah tadi falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Kerana kita percaya kepada Tuhanlah kita nak menyumbang bakti kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sebab kita tahu apa sahaja usaha yang kita buat, kalau kita buat dengan niat yang ikhlas, cara yang betul, cara yang mengikut landasan agama,
Orang tak cakap terima kasih kat kita, tetapi semua tu dalam pandangan Tuhan dan penduduk langit. Penduduk langit ni atas kepercayaan adanya malaikat lah maksudnya kan. Ada makhluk-makhluk Allah yang baik. Jadi melihat kepada perkara itu, kita buat baik kepada orang, orang tak cakap terima kasih, orang tak hargai, orang lupakan jasa kita, tak tertera nama-nama kita pada generasi yang akan datang, benda tu tak jadi masalah dan tak mematikan semangat kita untuk terus berbudi. Sebab apa tadi? Percaya kepada Tuhan, percayanya ada keadilan Tuhan di hari kiamat nanti. Jadi kita teruslah berbuat baik dan kita dalam berbuat baik itu, dalam memberi budi itu kepada orang lain, kita memenuhi keperluan keperluan utama manusia, iaitu apa? Keperluan untuk kita menjaga jiwa kita. Kita menjaga jiwa kita, menjaga keturunan tu termasuk sekali dalam menjaga jiwa tu, menjaga akal kita daripada pemikiran-pemikiran yang tak betul ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, minum arak, ambil dadah dan sebagainya kan. Merosakkan keturunan dengan bergaul bebas ataupun dengan nak jadi LGBT pula ke, itu semua ialah yang akan merosakkan keturunan. Dan apa sahaja yang boleh merosakkan harta, sama ada harta tu diperolehi dengan cara yang tak baik ataupun cara yang baik tapi digunakan pada jalan yang tak baik pula. Harta tu cara perolehan dia dah baik dah, bekerja dengan betul, tapi guna pada benda-benda yang tak betul pula, pergi berjudi, pergi langgan pelacur contohnya kan. Itu contoh-contoh ekstrim lah. Ataupun harta tu digunakan dengan baik tapi sumbernya daripada scam orang, daripada rasuah. Itu pun tak betul juga, takkan mendapat kesejahteraan juga. Dan yang terakhir sekali, keperluan untuk memelihara keimanan ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi inilah konsep kesejahteraan yang ingin kita sama-sama capai dalam masyarakat kita. Okay, jadi dalam bab itu tadi, dalam bab yang pertama ini tadi, kita menjelaskan tentang ilmu falsafah, iaitu apa tadi? Ilmu yang menggerakkan proses berfikir untuk kita capai kebenaran. Dan semua sikap itu harus ada sikap suka berfikir, sikap suka mencari kebenaran itu dan juga menghayati kebenaran itu harus ada pada setiap orang. Bukan orang yang ambil kursus falsafah ni saja. Semua orang kena ada sikap tu. Lepas tu yang kedua, kita bergerak kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi asas tentang bagaimana individu yang kita nak lahirkan dekat Malaysia ni. Iaitu apa? Insan yang baik, sejahtera diri dia dan juga boleh mensejahterakan orang lain. Kemudian kita sentuh sikit tentang falsafah pendidikan Islam. Kita kata pendidikan Islam ini memang bermula dengan ilmu, tetapi hujungnya ialah nak mendapat akhlak yang sempurna. Sebab tujuan diutuskan Nabi SAW itu ialah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian kita masuk pula kepada ideologi negara, iaitu 5 prinsipnya supaya semua orang kekal bersatu padu. Apa prinsipnya itu? Prinsipnya itu bertitik tolak daripada kepercayaan kepada Tuhan sampailah kepada kesopanan dan kesusilaan. Dan yang terakhir sekali, daripada semua itu kita nak bergerak kepada falsafah, yang mana falsafah sejahtera itu akarnya daripada kepercayaan kepada Tuhan, dahannya memberi sumbang bakti budi kepada masyarakat dan negara, dan akhirnya sekali adalah untuk memelihara keperluan manusia 5 yang utama, iaitu apa? Memelihara agama, memelihara diri, memelihara harta, memelihara akal dan juga memelihara satu lagi apa saya tertinggal? Memelihara 5 tu. Ni. Memelihara diri ataupun jiwa, akal, keturunan, harta dan juga agama ataupun iman. Itulah dia falsafah sejahtera. Jadi ini falsafah yang mesti kita ada dalam diri kita lah. Dan selepas ini kita akan masuk bab yang kedua untuk kita lihat apa komponen-komponen yang ada dalam ilmu falsafah. Lagi setengah jam. Setakat tajuk yang pertama ni okey? Okey ke tak okey? Awak masih ada lagi ke tak ni? Awak letih dengar kan? Awak letih dengar, saya letih cakap lah kan? Tak apa. Saya nak try lah. Saya dah siapkan Kahoot tau untuk awak ni. Tapi saya nak tengok jadi ke tak jadi ni. Kita try tengok. Kita try. Okey, jom kita main sekejap lah. Boleh Kita ambil take 5 lah. Kita main sekejap. Okey. Kita start. Kita start tengok. Okey, semua orang masuk dekat kahoot.it ni. Lepas tu, alamak dia boleh main 10 player je. Tapi hentam lah, kita try je lah. Sejak bila pula dia suruh saya upgrade lah ni. Tak apalah, kita try dulu tengok siapa yang boleh join. Masukkan game pin. Kejap, dia duduk apa? Dia duduk. Tu, tolong masukkan sekejap. Nanti awak main dekat phone tau.
Awak pilih jawapan tu nanti dekat phone. Silakan pakai nama sebenar lah. Saya tunggu. Masukkan kod tu. Okey, Atika dah masuk. Terima kasih. Masuk cepat. Tak banyak pun soalan dia, 7 je. Tapi sajalah kan nak rehat-rehat. Tapi rehat-rehat yang bermakna lah. Rehat-rehat yang ada isi. Okey. Ada lagi baru 6 orang ni. Anwar pun dah masuk. Farhan, Nurin, Farisha, Nurain, Evina, Atika. AB ada lagi? Okey, jom kita start boleh start. Ada lagi yang nak masuk? Nak tengok sikit orang. Okey, jomlah kita mainlah sekejap Okey, jom kita main. Okey dah 9 orang. Cukup 10 lah. Cukupkan 10 sebab limit dia 10 kan. Tak tahu lah. Baru 9 orang ni. Okey, nanti saya bagi hadiah siapa yang menang ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula okey, kita mulalah 9 orang pun tak apa, kita jalan je dulu. Okey, tengok sini. Apa? Ada pula masa-masa dia kan. Okey, manakah yang paling tepat untuk menjelaskan maksud falsafah? Silakan jawab. Cepat-cepat kita nak tengok. 9 orang je yang main ni ya. Apa agak ni jawapan dia? Oh, jawapan dia ialah cinta kepada hikmah. Itu point dia. Falsafah tu ialah cinta kepada hikmah, cinta kepada kebenaran. Ada yang salah ni, ilmu pengetahuan kebenaran. Okey. Seterusnya, kita tengok. Tahniah Sarimah yang pertama. Yang lain semua tak ada markah, kenapa? Salah Okey, seterusnya kita tengok. Apakah tujuan yang paling utama mendorong seseorang itu mempelajari ilmu falsafah? Untuk apa? Ni kalau salah ni kena ketuk ketampi ni. Sebab senang sangat soalan dia kan. Okey, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang salah mengenal pasti kesilapan. Tak, nombor 1 sekali ialah untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran, hikmah. Itu yang menjadi topik-topik utama dekat dalam ilmu falsafah. Okey, nampaknya Sarimah mendahului kita nampaknya, mendahului semua orang. Okey, soalan yang ketiga. Manakah yang paling signifikan untuk menjelaskan kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan? Baca pelan-pelan tak apa. Mana satu? Mendapat pekerjaan, mendapat kebebasan, jalan yang lurus ataupun kesejahteraan diri dan menyumbang pada orang lain. Bagus. Ingatkan semua orang betul. 2 yang salah. Membimbing manusia ke jalan yang lurus, betul. Tapi dia nak yang paling signifikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab tu kita pilih yang hijau ni. Okey, tak apa. Kita tengok siapa yang menang. Nurefina dah memotong nampaknya. Okey, baik. Kita teruskan lagi yang keempat. Apakah dasar utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Apa dasar utama dia? Dasar utama huruf besar tu. Apa agaknya? Okey, banyak rencam Jawapan dia ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Itu point dia yang nombor 1 sekali. Sebab dia cakap panjang-panjang, last sekali dia cakap berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi itu dasar yang paling utama. Kalau tak percaya Tuhan, tak akan dapat keseimbangan diri ni dan tak akan tercapai kesejahteraan diri. Okey, soalan yang seterusnya. Siapa? Nurul Farahin dah menjuarai setakat ni. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Ada 7 soalan je. Apakah matlamat utama dibina rukun negara? Ni takkan tak tahu ni, senang sangat ni.
Matlamat utama alhamdulillah semua pun betul ya. Memang perpaduanlah matlamat utama dia. Okey, Farahi mengekalkan kedudukan dia masih di tangga yang teratas. Apakah rasional paling penting diletakkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam rukun negara? Kenapa agaknya? Apa rasional dia? Apa rasional diikat kita ni dengan kepercayaan kepada Tuhan? Silakan. Ada orang lagi tak jawab? Okey, jawapan dia ialah ni. Kerana dia menjadi asas. Okey, saya faham kenapa orang confuse kat sini. Dalam rukun negara, dia nak mengatur kita dalam hubungan bermasyarakat. Jadi macam mana kita nak mengatur, macam mana kita nak boleh menerima orang yang bukan agama sama macam kita? Bagaimana kita nak menerima orang yang bangsa bukan macam bangsa kita? Yang mereka tu ada identiti tersendiri, cara hidup yang tersendiri. Macam mana kita nak terima? Asasnya Tuhan. Jadi kenapa diletakkan Tuhan tu yang paling utama? Sebab kerana Tuhan suruh kita berbuat baik sesama makhluk. Itu point dia. Kalau kita ambil jawapan fitrah bertuhan, dia lebih kepada relate kita dengan Tuhan saja. Tapi sekarang ni hubungan kita ni macam kon tau. Saya baik kepada awak semua sebab Tuhan suruh saya baik kepada awak semua. Awak semua pun baik dengan saya sebab Tuhan yang suruh awak semua baik dengan saya. Jadi Tuhan itu menjadi asas untuk kita saling berbaik-baik. Sebab apa ni? Dalam konteks rukun negara sebab itulah jawapan yang paling tepat ialah yang kuning ni, yang oren ni. Okey, tak apa. Itu akan menjelaskan lagi kefahaman kita lah. Tak bergerak ke? Oh, masih tak bergerak Ke dah habis dah? Okey, soalan betul salah. Kesejahteraan manusia sejagat berkait rapat dengan budi. Betul ke salah? Ini kalau salah ditegur sangatlah kalau salah ni. Awak semua betul lah. Saya yakin semua orang dapat betul dah ni. Bagus ya. Alhamdulillah. Jadi kita tengok siapa punya markah. Kenapa next? Tak keluar markah. Okey, nak tengok siapa tempat pertama. Tahniah Sarimah. Kemudian tempat kedua Norefina. Tempat yang pertama siapa? Jeng jeng jeng. Oh, tahniah Nurul Farahin. Okey, nama tiga-tiga orang ni. Dan tahniah juga kepada Ain dan juga Atika ya. Okey, terima kasih kerana join main ni. Kita stop lah kat sini. Jom kita masuk cepat-cepat. Ni. Geng, dah main dah tu, cukup dah tu. Okey tak? Kita masuk kepada kuliah tajuk yang kedua. Kuliah tajuk yang kedua ni kita berapa slide ni? 40 slide Boleh tak nak speed ni? Ini kena langgar IES je ni. Okey, jadi tadi kita dah belajar tentang kerangka-kerangka asas yang membentuk falsafah pemikiran kita selaku manusia dan selaku warga negara Malaysia. Jadi sekarang ni kita nak fokus kepada ilmu falsafah. Apa komponen-komponen yang dibincangkan dalam ilmu falsafah? Jadi falsafah tadi kita telah settle bahawa falsafah ni ialah cinta kepada kebenaran, cinta kepada kebijaksanaan ataupun hikmah. Okey, ini saya skip lah ni sebab tadi kita dah cakap. Jadi falsafah ini ialah usaha untuk mencapai kebenaran. Apa yang kita buat? Kita menggunakan akal fikiran kita. Untuk apa? Mencapai kebenaran, untuk mencapai keyakinan. Jadi ada beberapa aliran falsafah dan pendekatan falsafah. Yang pertamanya ialah falsafah etika dan kehidupan. Jadi falsafah ini fokusnya apa? Dalam falsafah ini, dia punya konten dia ataupun konsep dia berfikir tentang bagaimana nak melahirkan kehidupan yang baik. Apa yang dikatakan kebahagiaan? Apa yang dikatakan ciri-ciri insan yang mulia? Jadi semua ini telah berlaku pada semua tamadun-tamadun yang awal. Sama ada di peringkat Greek contohnya kan, ahli falsafah macam Socrates, contohnya Aristotle, Plato. Mereka pun berfalsafah bertanyakan soalan-soalan tadi tu. Soalan apa maksudnya kehidupan baik, insan yang mulia. Dan juga falsafah sebelah timur. Sebelah China, sebelah India pun berlaku kegiatan falsafah. Dan yang fokusnya ialah kepada apa? Insan dan kemanusiaan itu. Apa maksudnya insan? Macam mana insan nak dapat kemuliaan? Okey, jadi tadi itu ialah falsafah apa? Falsafah etika dan kehidupan. Seterusnya ada aliran juga falsafah alam tabi'i. Bila manusia dah tengok diri dia, manusia dah tengok kewujudan diri dia, kewujudan manusia-manusia yang lain, dia tengok pula falsafah tentang alam. Tentang sifat-sifat alam. Apa yang wujud? Kalau pokok, gunung, sungai, semua wujud. Apa lagi yang wujud? Siapa yang mewujudkan? Apa makna kewujudan pokok, gunung, sungai semua ni? Jadi dia banyak berkaitan dengan perbahasan metafizik. Perbahasan kewujudan tentang perkara yang beyond physical.
Metafizik ni maksudnya beyond physical. Ada tak perkara bila kita pandang pokok, apa perkara yang kita nak faham selain daripada sekadar pokok? Itu perbahasan-perbahasan dia lah ya dalam ilmu falsafah ni. Ini untuk pengetahuan saja, bukan sampai nak berat-beratkan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita berfikir tu kita ada satu foundation. Bila kita baca buku falsafah tu kita faham dah benda apa metafizik ni sekurang-kurangnya lah, walaupun kita tak betul-betul menjadi pakar dalam bidang falsafah. Okey, seterusnya ialah falsafah intelektual, iaitu falsafah yang menjadikan aktiviti intelektual untuk menyelesaikan masalah. Wujud masalah dalam masyarakat kan, maka berlaku kegiatan keilmuan, berlaku perbincangan dan wacana, itulah dinamakan sebagai falsafah intelektual yang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Wujud LGBT, wujud apa, adalah wacana yang membincangkan macam mana LGBT itu wajar ke tak wajar. Wujud keadaan banjir kilat contohnya kan, banjir, tanah runtuh. Jadi ada isu sahaja bagaimana persoalan-persoalan intelektual itu dibincangkan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, itu aliran tentang falsafah intelektual. Jadi ciri falsafah yang dikongsikan bersama dalam aliran yang berbeza tersebut kan, aliran tadi aliran alam, aliran etika, aliran apa tadi satu lagi? Aliran intelektual. Nampak macam berbeza tetapi dia punya asas dia ialah untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana dia nak selesaikan masalah tu? Dengan cara berfikir menggunakan logik akal, menggunakan rasional. Jadi pada ilmu falsafah ni dia tak pakai rasa-rasa, dia pakai justifikasi rasional, benda yang akal boleh terima. Jadi aliran ilmu falsafah ini terbahagi kepada 3. Dalam konten kita ni 3 lah. Satu, falsafah yang bersifat teoretikal. Tak nampak keseluruhan ni kan? Falsafah yang bersifat teori iaitu untuk mencari kebenaran. Kemudian falsafah yang bersifat praktikal iaitu untuk mencari kebahagiaan hidup yang merujuk kepada aktiviti menghayati kewujudan diri, menghayati kewujudan Tuhan dan alam. Dan wujud juga perbahasan nanti dalam bab ini tentang falsafah-falsafah baru yang melibatkan isu alam sekitar, isu ekologi, isu teknologi. Jadi ini aliran ilmu falsafah yang berkembang. Dulu cerita pasal yang teori saja. Kemudian praktikal, bagaimana nak praktikkan, dan pada tahun abad 21 ni wujud falsafah-falsafah baru yang mana perbincangan dalam falsafah baru ni mungkin tak wujud perbincangan ataupun wacana ni pada generasi yang sebelum ini sebab masalah ni masalah baru. Jadi dalam falsafah teoretikal, apa yang terkandung dalam falsafah teoretikal ni? Maksudnya apa teori-teori yang mendasari ilmu falsafah? Itulah dia persoalan yang mendasar tentang metafizik. Metafizik ni apa tadi? Kewujudan yang bukan sekadar yang kita nampak secara fizikal tetapi termasuk juga di menjangkaui fizikal, beyond fizikal. Yang kedua, perbahasan tentang ilmu dan juga saluran ilmu dan juga perbahasan tentang logik. Jadi perbahasan-perbahasan ini memberi jawapan kepada persoalan manusia tentang Tuhan, tentang alam, tentang wujud manusia itu sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, falsafah praktikal. Kalau tadi awak nampak dia punya carta tadi tu, falsafah praktikal ni gunanya apa? Untuk mencari kebahagiaan manusia. Jadi bila dah faham kebenaran itu apa dalam falsafah teoretikal, tibalah untuk kita mempraktikkan dalam setting kita, kehidupan kita ni, agar kehidupan kita ni bahagia. Jadi wujud aplikasi falsafah dalam bidang-bidang tertentu. Apa falsafah politik? Apa falsafah ekonomi? Bagaimana pengagihan harta ataupun kekayaan negara harus dijalankan? Apa dia falsafah sosial? Jadi semua ini merupakan falsafah yang berada dalam ruang lingkup untuk manusia mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dia. Bukan lagi bersifat teori, dalam pengamalan dia sehari-hari. Macam tu. Okey, seterusnya hasil pemikiran tentang keadilan ekonomi, contohnya dalam falsafah ekonomi, akan dijadikan dasar ataupun polisi kerajaan. Contohnya dulu kalau macam dasar British dulu pecah dan perintah, mesti ada falsafah dia. Kenapa dia pecah perintahkan orang di tanah Melayu dulu? Bagaimana falsafah politik kita kan? Apa bezanya antara negara yang republik dengan negara yang demokrasi dan beraja macam negara kita? Jadi semua ini akan memberi pandu arah tentang kehidupan dalam masyarakat tu dan mensistemkan bagaimana manusia itu mencapai kebahagiaan. Okey, seterusnya. Wujud cabang yang ketiga iaitu aliran-aliran baru dalam falsafah. Contohnya yang pertama ialah falsafah teknologi. Revolusi industri 4.0 ada kesan-kesan dia pada kehidupan manusia. Ada
masalah-masalah dan isu yang baru. Jadi macam mana falsafah boleh menyelesaikan isu yang berlaku itu? Contohnya robot. Macam mana dekat Korea yang saya baca tu, dia ciptakan robot, dia tak nak berkahwin dengan manusia dah. Dia laki-laki, dia cipta robot perempuan, dia nak hidup macam robot tu isteri dia. Jadi ada isu-isu etika, ada isu-isu falsafah yang harus diselesaikan. Dan benda tu falsafah yang barulah. Mungkin saya tak pernah wujud pun pada zaman dulu. Jadi yang seterusnya ialah falsafah alam sekitar. Tambah pula kita berada dalam suasana climate change kan. Kita punya iceberg dekat kutub selatan, kutub utara semakin cair. Haiwan kita makin pupus. Mesti ada falsafahnya, mesti ada pemikiran kita bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Dan seterusnya ada juga tentang falsafah timur, bagaimana ilmu-ilmu timur ini hendak berdepan dengan ilmu-ilmu barat, dalam keadaan ilmu barat ataupun ideologi barat ni menjadi satu arus yang kuat untuk mendominasi cara masyarakat timur hidup. Contohnya macam K-pop kan, Korea pop, K-pop maksudnya apa? K-pop ni apa? Yang idol-idol tu kan? Adakah K-pop itu budaya asal masyarakat timur? Contohnya negara Korea. Tak, dia datang daripada ideologi barat sehingga wujudnya K-pop, wujudnya cara-cara hidup yang berkiblatkan kepada ideologi barat. Jadi sebab tu dinyatakan kat sini kita nak bincangkan juga falsafah timur supaya falsafah yang menjadi asas untuk kita selesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita ni tidak disempitkan kepada barat sahaja, Eurocentrik. Okey. Jadi poin dia kat sini ialah falsafah yang bersifat teoretikal tadi itu mengandungi perbahasan tentang metafizik, epistemologi, psikologi dan estetika. Manakala dari segi amalinya, inilah dia perkara ni. Itu yang tadi yang di awal-awal tadi saya nyatakan, fokus CTU 552 lebih kepada membina teoretikal yang betul. Asas pemikiran yang betul inilah membantu practicality kita dalam isu-isu etika, politik, ekonomi, peradaban dalam masyarakat kita. Okay, ini kategori-kategorinya lah. Ilmu falsafah lazimnya ada 3 cabang utama. Yang pertama tentang kewujudan, yang kedua tentang ilmu dan yang ketiga tentang nilai. Dan dalam kewujudan ini tentang aspek metafizik, kosmologi, matematik, kemanusiaan itu menjadi perkara-perkara yang diperbincangkan. Epistemologi ini tentang ilmu, tentang kebenaran, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap sebagai palsu, apakah dianggap apakah perkara yang bertopengkan. Dia perkara yang bukan ilmu tapi bertopengkan macam ilmu. Jadi epistemologi ni untuk kita menyaring mana yang kita nak terima dan tak terima. Dan seterusnya aksiologi ni berkaitan dengan nilai lah. Bagaimana nilai baik dan buruk, nilai seni, nilai cara pemikiran logik. Itu antara kategori-kategori dia. Jadi yang ni saya skip lah ya awak nanti awak baca sendiri ni. Tapi poin dia ialah bab 2 ni nak memberitahu kita apa komponen-komponen, apa tema-tema utama dalam ilmu falsafah. Yang ni kita akan masuk dalam bab 3, bab 4 sampailah bab 8 nanti. Jadi falsafah Islam ini dulu tak pernah ada satu subjek falsafah Islam. Tetapi falsafah Islam ini mula menjadi satu disiplin yang khusus apabila berlaku perkembangan idea pemikiran ni lah. Maksudnya falsafah barat, maksudnya pemikiran. Jadi bagaimana falsafah Islam ini dibangunkan untuk menjadi pagar kepada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai untuk diterima dalam nilai Islam. Jadi sebab itulah semua pemikiran sama ada yang datang daripada tamadun Cina ke, India ke, Parsi ke, semua diterima asalkan dia selari dengan roh Islam. Roh Islam tu apa? Roh Islam tu ialah yang percaya kepada Tuhan. Yang keduanya memang menjaga prinsip kemanusiaan. Sebab tu Islam tak terima LGBT, Islam tak terima liberalisme yang keterlaluan, Islam tak terima hedonism sebab dia merendahkan kemuliaan manusia. Jadi apa sahaja yang membawa kepada fitrah manusia iaitu yang bertuhan, yang mengambil kira unsur kemanusiaan itu dianggap sebagai perkara yang inline dengan falsafah Islam. Okay, walaupun falsafah yang kita terima tu daripada barat. Sebab bukan semua daripada barat tu kita nak tolak. Kita nak bersifat selektif saja. Okey, seterusnya kosmologi, epistemologi tentang ilmu, aksiologi tentang nilai baik dan buruk. Jadi cabang ada 3. Kan tadi saya kata ada 3 komponen utama. Kita tengok balik kat sini lah. Saya tengok kat sini je. Ada 3 komponen ilmu falsafah. Yang pertama ialah tentang kewujudan.
Jadi aspek kewujudan ni banyak dinyatakan dalam Quran. Dan dalam falsafah Islam ni dia punya sumber dia Quran dan Sunnah lah. Tak boleh nak fikir sendiri. Walaupun falsafah ni kegiatan akal untuk mencari kebenaran, ada perkara jawapan tak boleh dicari oleh akal. Nak cari tentang kiamat, tak tahu kita. Nak cari tentang apa tanda-tanda hari kiamat, manusia tak boleh nak fikir. Nak tahu apa benda yang berlaku selepas manusia mati, memang malaikat datang tanya, benda tu bukan akal fikir, benda tu diberitahu oleh Tuhan. Jadi sumbernya daripada Quran dan juga Sunnah, dan dalam Quran dan Sunnah itu menceritakan apa lagi yang wujud selain kita. Selain kita, pokok, binatang, apa lagi yang wujud? Jin, malaikat, syaitan. Jadi perkara-perkara itu dipandu oleh Al-Quran. Jadi itu tentang kewujudan. Yang kedua dalam falsafah ni ada tentang ilmu. Ilmu ni pun Tuhan bagi tahu. Ada hierarki dia. Ilmu mana yang paling valid dan yang paling sah? Tentulah ilmu yang bersumberkan wahyu sebab datang daripada Tuhan. Ilmu kita ni kalau setakat berdasarkan panca indera kita melihat dan juga akal kita berfikir, tak semestinya mencapai kebenaran. Kita tengok matahari kan, kita nampak matahari tu kecil sebab dia jauh. Bila sebenarnya dia punya saiz dia lebih besar daripada bumi ni. Jadi maksudnya kalau semata-mata berdasarkan akal, berdasarkan panca indera kita pun tak akan dapat kebenaran tu. Jadi ada aliran ataupun ada cabang tentang epistemologi untuk memandu arah kita bagaimana kita nak menyingkapi kebenaran. Dan seterusnya ada cabang aksiologi yang tentang nilai. Okey. Sekejap pula nak habis . Okay, yang tentang nilai tadi tu, tentang nilai itu ialah tentang nilai baik dan buruk. Bagaimana Tuhan memberitahu kita tentang apa sikap-sikap orang yang baik, apa sikap-sikap orang yang buruk. Sebagai contohnya kan, jangan kita bersangka-sangka kerana apa yang kita sangkakan itu sebahagian daripada dosa. Sebab lazim apa yang kita sangkakan ni lazimnya salah. Sebab tu Tuhan tak bagi kita bersangka buruk. Jadi dalam cabang nilai itu, yang pertama sekali ada cabang logik. Logik ni berasal dari perkataan mantik. Mantik ni berasal dari perkataan nutq. Manusia ni, ahli falsafah cakap, haiwan yang nutq. Al-hayawanun natiq. Haiwan yang boleh bercakap-cakap dan boleh berfikir. Dia bercakap tu disebabkan dia boleh berfikir, dia boleh contemplate. Jadi, penentuan baik dan buruk itu adalah berdasarkan kepada rasional. Itu cabang yang pertama dalam penentuan nilai. Okey, ini saya potonglah ni. Okay, yang keduanya ialah dalam penentuan nilai itu ada etika. Bagaimana yang dikatakan perkara itu baik dan buruk. Dari segi praktisnya bagaimana, dari segi moralnya bagaimana. Contohnya dalam isu Yasin Sulaiman kan, dia artis, dia tanam ganja. Tapi dia tanam ganja tu bukanlah untuk dia nak edar dadah ke apa benda ke, tapi dia tanam ganja tu yang kita bacalah dekat dalam TV gosip-gosip semua kan, adalah untuk sebab ada nilai perubatan dalam pokok ganja tu. Sama juga dengan pokok ketum kan. Pokok ketum pun bukan semuanya memabukkan. Dalam research yang terbaru ni kita dah jumpa, maksudnya saintis jumpa ada dia punya manfaat dari sudut medik. Jadi maksudnya macam mana pemikiran kita untuk menentukan perbuatan tanam pokok ganja, tanam pokok ketum tu bermoral ke tak bermoral lah. Jadi dia bergantung kepada falsafah etika ni lah, perbahasan manusia tentang falsafah etika untuk kita menentukan, menilaikan baik buruk sesuatu tindakan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali ialah estetika yang membahaskan tentang falsafah seni. Kalau falsafah seni orang Melayu, banyaknya berkisarkan tentang daun-daun, corak-corak yang berulang. Kalau falsafah seni orang Barat, kebanyakannya apa? Kebanyakannya patung-patung kan. Jadi macam mana yang dianggapkan sebagai keindahan estetika itu termasuk dalam perbahasan falsafah seni ataupun estetika ni lah. Okey, dan ini rumusan dia. Rumusan dia tetap yang cabang 3 tadi tu kan. Aliran dia ialah aliran ilmu falsafah yang kita nak belajar dia ada 3. Banyak sebenarnya untuk kursus kita fokus dekat sini, tetapi tetap kita akan sentuh juga yang ini ni. Bagaimana falsafah-falsafah barat khususnya memberi kesan kepada sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Jadi aliran yang pertama berkait dengan teoretikal, yang 3 tadi tu. Ontologi, metafizik, ontologi, epistemologi dan estetika. 3. Ada yang praktikal tu ialah yang bersifat amali kepada teoretikal. Dia wujud dalam apa? Dia wujud dekat dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem peradaban, sistem masyarakat. Dan yang terbaru sekali ialah falsafah-falsafah baru yang tercetus disebabkan isu-isu yang berlaku pada zaman sekarang. Antara falsafah alam sekitar,
Jadi 3 perkara ni lah. Jadi poin bab kedua ni dia tidak sangat pasal konten. Dia hanya nak menjelaskan apa yang terkandung dalam ilmu falsafah. Nanti bermula pada bab yang ketiga kita akan tengok satu-satu. Logik tu apa, manusia tu apa, kita akan tengok tentang epistemologi tu apa, metafizik tu apa. Bab 2 ni hanya nak memberikan kita peta je. Supaya bila kita belajar pasal metafizik, kita faham letak duduk metafizik dalam ilmu falsafah tu kat mana. Clear tak? Faham tak? Jadi habislah kita kuliah kita 2 bab yang saya cover. Ada 4 minit lagi berbaki lebih kurang. Ada apa-apa nak tanya tak? Jepun. Kenapa Jepun? Evina cakap Jepun kenapa tu? Apa tadi pasal Jepun? Tadi doktor yang doktor share pasal lelaki yang kahwin dengan robot tu kan. Saya rasa Jepun masa saya tengok berita tu. Bukan Korea kan? Tak ingat namanya. Ada yang dia buat robot, ada yang macam bukan robot asalkan macam bentuk bantal, tapi bantal tu dibentukkan macam rupa mak dia sebab selama ni dia tak kahwin jaga mak dia. Jadi bila mak dia meninggal dunia, dia tak boleh hidup tanpa mak dia, dia bentukkan satu patung, dia macam peluk hari-hari mak dia. Nampak tak? Maksudnya macam mana Kak? Jadi itu yang lain tu, itu bacaan saya yang lain. Robot yang Evina cakap tu satu hal, robot tu boleh bergerak kau boleh sukan. Ini patung. Ada yang melukis komik tu macam-macam lah. Maksudnya manusia ni dia sangat, apa yang dia buat sangat bergantung kepada apa yang dia fikir sebenarnya. Apa yang dia fikir ni sangat bergantung kepada apa sistem kepercayaan yang dia ada. Sistem kepercayaan tentang apa ni? Sistem kepercayaan tentang wujud dia, tentang alam ini, tentang Tuhan. Jadi dalam kursus ini benda ni lah yang kita nak cuba luruskan balik. Kalau ada sistem-sistem pemikiran kita yang agak kurang tepat, kita nak tepatkan. Macam tu. Baiklah, kalau tak ada soalan, saya rasa sampai, betul tak ada soalan ni? Saya buka 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. 2.30 pun nanti awak ada kursus, awak ada kelas lagi kan? Jadi saya nak berakhir kat sini, cuma saya nak remind yang pertama sekali ialah pembentukan kumpulan dan pilih. Dan yang keduanya, minggu ni kita settlekan tentang pembentukan kumpulan sebab dalam sesi yang akan datang, dalam kuliah kita yang akan datang kan, siri kedua, bulan Mei nanti tu, saya nak minta terus ada pembentangan dah. Pembentangan itu boleh gunakan segala slide yang ada, olahkan mengikut kefahaman anda tentang topik itu. Boleh ya? Clear betul? Kalau tak clear tak apa, nanti boleh cakap semula dekat Telegram. Kita boleh je WhatsApp ke voice note dekat Telegram. Bukan WhatsApp lah, Telegram. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Mohon tinggalkan satu keyword yang anda dapat sepanjang kelas kita dekat ruangan chat sebagai bukti kehadiran. Anda kena pastikan sekurang-kurangnya ada tertera nama anda dekat ruangan chat ni. Tak kisahlah apa-apa pun. Tapi soalan-soalan saya dah akhir. Cumanya untuk tinggalkan kat ruangan chat ni, tulis satu keyword yang anda bawa balik sepanjang 2 sesi hari ni. Kalau macam saya nak ambil keyword budi. Kalau Farahin, Syikin, Nazihah yang lain tu, tinggal apa satu keyword yang awak dapat daripada kuliah bersama dengan saya lebih kurang dalam 2 jam ni. Okey, baik, sampai sini saja. Terima kasih atas perhatian. Selamat meneruskan puasa dan selamat berbuka nanti pada maghrib. Jaga diri baik-baik. Belajarlah dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan kepada Allah agar kita menjadi manusia yang berguna. Bahagia dekat dunia, syurga dekat akhirat. Satu grup berapa orang? Kita 25 orang. Saya perlukan 6 grup. Jadi satu grup lebih kurang 4 ataupun 5 ataupun 3 lah. Maksudnya yang penting saya nak bentukkan 6 grup sebab kita ada perbincangan 6 lagi topik. Macam tu. Okey, saya akan off kat sini. Walaupun saya off nanti awak tetap boleh tulis dekat ruangan chat tu. Terima kasih. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekejap sebelum beredar, semua orang tolong onkan kamera jap. Saya kena ambil bukti kehadiran lah dengan bergambar. Bukti saya on kelas. Saya nak ambil gambar, tolong on jap semua muka yang handsome dan yang indah-indah itu. Silakan buka sekejap. Okay, saya stop recording. Bismillah.